باطل بني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan penipuan yang merupakan suatu kebatilan, nescaya dibinakan istana untuknya di persekitaran syurga. Sesiapa yang meninggalkan perbalahan, sedangkan ia berada di pihak yang benar, nescaya dibinakan untuknya di pertengahan syurga. Sesiapa yang mengelokkan akhlaknya, dibinakan untuknya di tempat tertinggi di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Anda kini sedang mendengarkan Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هدانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص
Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Mari kita renung kembali, bilakah kali terakhir kita berinfak? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, lan tanalul birra, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebaikan sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Saya Piu Hafiz Hanifah ingin mengajak anda manfaatkan bulan Zulhijjah ini dengan berinfak kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kampung Kundur Gua Musang Kelantan. Layari www.masjidalmuqarrabin.com. Semoga Allah menggandakan amalan kita semua. Dalam kegairahan menggunakan aplikasi media sosial, kita perlu memelihara adab sopan dan harga diri dalam bersosial. Setiap status dan komentar yang dibuat naik melambangkan fikiran, sifat dan peribadi anda. Berhati-hati dan fikir dahulu sebelum memuat naik atau berkongsi sesuatu status. Tidak perlulah mendedahkan masalah peribadi anda di laman sosial kerana ia mungkin mendatangkan lebih banyak lagi masalah dan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya, mengadulah kepada Allah SWT yang Maha mendengar. Pilihlah untuk berkongsi perkara yang bermanfaat dan elakkan status yang menyinggung perasaan orang lain. Jika tidak, diam itu lebih baik dari berkata yang sia-sia. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12 tengah malam bersama Faiz Haji Osman, berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legasi, kemuliaan Al-Mustafa, Yasin Malam Jumaat, Kemudi Hati, Forum Bicara Ad-Din dan Carta Ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan Forum Bicara Ad-Din di Radio IKIM dan tonton di Facebook IKIM FM dan YouTube IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan yang bersama-sama dengan kita kali ini, saya Faiz Haji Osman. Kita nak bawakan kali ini siaran Forum Bicara Ad-Din kita terus dari Dewan Banquet Sultan Ibrahim Universiti Tun Hussein On Malaysia. Alhamdulillah, bersama-sama dengan kita untuk sejam lebih ini diskusi dalam Forum Bicara Ad-Din. Terima kasih menonton menerusi Facebook Live IKIM FM, TV IKIM dan juga di YouTube channel IKIM Media, dan juga rakan-rakan sahabat kita yang mendengarkan di Radio IKIM, pastinya Inspirasi Inforia Islami. Kali ini saya nak sebut lebih sikit 89.5. Rakan-rakan kita, saya berada di lokasinya ini di UTHM ini, insyaAllah bersama dengan ramai yang akan kita ikuti bicara pada kali ini. Tajuk yang menarik untuk kita bicarakan, saya kalau di konti radio sering berkongsi tentang tajuk ini. Saya begitu suka untuk bicarakan tentang media sosial ini, dan insyaAllah kita nak bawakan Forum Bicara Ad-Din kita kali ini bersempena dengan Majlis Perjanjian Persefahaman IKIM dan juga UTHM. InsyaAllah semoga banyak lagi kerjasama yang boleh kita jalinkan bersama-sama dengan kita kali ini. Dan saya nak alu-alukan tetamu kehormat kita yang berbahagia, Profesor Teknologis Dr. Azmi Khamis, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, juga yang berbahagia Profesor Mahdi Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, div-div kehormat yang lain, dan juga adik-adik pelajar kita yang hadir pada kali ini untuk sama-sama meraihkan majlis ilmu kita. Kita doa semoga kita semua dalam naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik dari Sekolah Menengah Agama Parit Raja dan juga Sekolah Menengah Agama An-Nur Benut Pontian, terima kasih banyak bersama-sama dengan kita pada kali ini. Dan insyaAllah diskusi berkaitan kita bawakan pada kali ini, tajuknya Media Sosial, Generasi Muda dan Kerangka Tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah, Isu dan Cabaran Abad ke-21. Banyak yang perlu kita faham. Utamanya kita nak sebut tentang media sosial itu sendiri dan bagaimana media sosial mempengaruhi anak muda hari ini, dan bagaimana kita nak menggunakan media sosial agar kerangka tauhid kita dapat kita
berikan kepada semua orang kefahaman yang begitu baik terhadap ilmu tauhid ini. InsyaAllah saya nak bersama dengan 3 orang panel yang sangat hebat untuk bercakap tentang tajuk ini dalam bidang mereka masing-masing. Saya mengalu-alukan saya bersama yang berhormat Datuk Haji Ahmad Faisal Muhammad, Timbalan Mufti Johor, Jabatan Mufti Johor. Terima kasih saya bersama YB Datuk bersama-sama dengan kita pada kali ini. InsyaAllah banyak ilmu yang bakal kita kongsikan pada hari ini. Juga bersama dengan yang berusaha Dr. Asparala Abdullah, Timbalan Ketua Pegawai Psikologi Pusat Kaunseling UTHM bersama-sama dengan kita, dan yang berusaha Dr. Muhammad Husni Muhammad Amin, Pegawai Penyelidik Kanan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita nak bawakan diskusi kurang lebih sejam lebih juga ini. InsyaAllah kita nak dengarkan dan anda boleh terus kongsikan di ruang komen apa juga pandangan anda, respon anda berkaitan dengan isu yang kita bicarakan tentang media sosial ini. In fact, sekarang ini pun kita sedang berinteraksi bersama-sama di media sosial. InsyaAllah kita dapat gunakan sebaik mungkin. Dan kita nak bercakap tentang media sosial. Saya mulakan dengan saya bersama YB Datuk berkaitan dengan media sosial ini. Kalau media sosial kita sebut ada badan yang mengawal, kita ada akta-akta yang menyentuh tentang media sosial ini secara jelas dalam Akta Komunikasi dan Multimedia. Kita ada etika-etika, garis panduan yang ditentukan dalam akta tersebut. Dan kita nak bercakap tentang Islam hari ini. Mungkin saya tak pasti adakah ada disebut tentang media sosial per se dalam Islam itu sendiri, tapi secara asasnya ia adalah medium komunikasi. Komunikasi itu memang ada dicakap, ada disebut dalam Islam secara jelas, secara nyata. Even baginda Nabi SAW pun ada menyebut tentang nak bergurau pun ada adab, nak bergurau pun ada etika. Ini kan pula perkara-perkara yang perlu kita nak sampaikan kepada khalayak sasaran kita yang lebih ramai, yang lebih luas. Jadi kita nak cakap tentang etika di media sosial. Kalau etika secara nyata yang disebut oleh akta-akta itu jelas, bagaimana pula Islam menggariskan apa yang perlu kita buat, apa yang boleh kita letak, apa yang tak perlu kita letak di media sosial. Kita nak bersama dengan saya bersama YB Datuk Haji Ahmad Faisal, Timbalan Mufti Johor, untuk berkongsi tentang adab-adab di media sosial ini mengikut kerangka Islam. Bagaimana yang boleh kita jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya mulakan Abang Faiz yang handsome, pengacara forum kita pada pagi ini, sahabat saya ahli-ahli panel Dr. Asparala dan juga Dr. Mat Husni. Tak ketinggalan pada tamu-tamu yang kita raikan, bahagia Profesor Tes Dr. Azmi bin Khamis dan Profesor Madya Dr. Azam bin Adil, dan semua sekali lah yang tak dapat saya nak sebutkan, dan anak-anak daripada sekolah agama yang berhampiran, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersyukur dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam membicarakan satu tajuk yang saya kira agak dekat dengan kita, iaitulah tentang bagaimana untuk kita cara-cara untuk mengawal diri kita daripada terjebak dalam perkara-perkara yang tidak digini, terutama kalau kita bercakap soal media sosial. Media sosial ini terlampau dekat dengan kita. Hari ini pun kalau kita berada saya di depan, tuan-tuan ada di situ, memang dekat dengan kita, iaitulah handphone kita masing-masing. Jadi bagaimanakah yang disebut oleh tuan pengurusi tadi ataupun tuan moderator tadi tentang dari sudut akhlak Islam. Saya ada bawa beberapa petikan yang saya petik daripada sebuah kitab, iaitu tentang etika penggunaan. Dalam bahasa Arabnya dia panggil akhlakiyat at-ta'amul ma'a wasail at-tawasul al-ijtimai, iaitu yang disebut ethic of social media use. Bagaimana kita nak memelihara diri kita, iaitu kita menunjukkan bahawa kita ni mempunyai etika dalam menggunakan perkara ini. Kalau tidak dikawal, memang huru-hara lah kita. Tak? Benda ni dia berasas ataupun berdasarkan kepada kita lah sebenarnya. Kita lah yang menentukannya. Ibarat macam kita pegang pisau, ibarat kita memegang pistol agaknya,
Kalau pisau itu digunakan dengan sebaik mungkin, jadi betul lah dia. Kalau parang itu kita gunakan untuk sembelih korban tu betul lah. Tapi kalau parang sembelih kepala orang tak betul lah tu. Itu cara menggunakan. Sebab tu media pun sama juga. Dia ada bagaimana kita nak mengawal. Jadi yang pertama saya nak buka dulu satu hadis Nabi SAW. Nabi menyebut, Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ni anak-anak sekolah Arab ni ada ni boleh faham ni ya. Barang siapa yang mengaku diri dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Ataupun apa? Nabi beri kita dua pilihan. Ataupun apa? Aw liyasmut, ataupun diam, syarab. Nak cakap boleh tapi cakap yang baik. Ataupun kita diam. Ini dua pilihan yang Nabi beri kepada kita. Okey, saya mulakan dengan poin saya yang pertama dalam perkara ini, iaitu yang pertama kalau saya baca teks Arabnya dan bahasa Inggerisnya sekali. Okey, yang pertama, adamul khawdi fi ma yajhaluhu asy-syakhs aw la yuhsinahu. Kata kalau dalam bahasa Inggeris ni lebih kurang lah, Prof minta maaf kalau saya ni taklah faham sangat bahasa Inggeris, tapi bolehlah cakap sikit. Kita do not involve in thing he does not know. Bolehlah tu sikit lah Okey. Apa dia maksud di sini? Kita tidak menceburkan diri kita, tidak memasukkan diri kita kepada perkara-perkara yang kita tak tahu. Maksudnya kalau benda tu kita tak tahu, jangan sibuk-sibuk kita nak ambil tahu, itu je lah. Betul tak? Betul tak betul? Kalau tak tahu apa-apa tentang benda yang dicakapkan tu, jangan kita bercakap pula. Ini kita ni kadang-kadang kita lebih mangkuk daripada apa dipanggil lah. Saya tak pastilah. Saya. Lebih sudu dia kuah. Mangkuk pula ke mana pula kita mangkuk je. Kita ni kadang-kadang macam tu. Tak tahu apa, tak tahu bakal, kita sibuk pula jadi nasi tambah. Dah kita pula orang kata membawa fitnah buruk kepada orang kata yang lain-lain. Dalam Quran Allah menyebutkan wala taqfu ma laysa laka bil ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. Allah menyebutkan dalam Quran, dan janganlah kamu ikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan sesekali. Allah sebut apa? Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, semuanya ini akan diminta dipertanggungjawabkan Allah Ta'ala besok di kemudian hari kelak. Sebab itulah dalam media sosial yang ni tolong pertama kita jaga ni. Jangan kita kadang-kadang kita suka komen yang kita tak tahu. Ini dia pertama. Katalah ada kawan kita ni dia masukkan gambar, dia pun masuk bawah tu gambar. Kita pun komen. Betul orang ni nyampuk kan? Oh dah sedap tu, dah panjang, dah macam sampai ke bawah tu kan? Tu kalau boleh jangan komen yang kita pun tak tahu. Itu yang pertama. Saya nak ringkaskan. Masa terhad 10 minit, tolak 5 minit aja tinggal. Yang kedua, alla yashtamil al-qaul awir ra'yu ala syai'an allati tuthiru al-fitnah wa tahduthu al-balbalah bainan nas. Do not issue defamatory opinions. Tu saya ambil daripada kamus ni. Kalau salah saya, salahlah kamus. Okey. Tidaklah kita berkata atau mengeluarkan pendapat terhadap kabar angin yang akan mendorong kepada fitnah dan menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Bahasa Arab ni sebut apa? Asy-syai'at. Syai'at apa? Kabar-kabar angin. Yang akan apa? Yang tuthiru al-fitnah, yang akan menyebarkan fitnah. Dan dalam masa yang sama wa tahdutsu al-balbalah. Balbalah ni apa? Kekeliruan. Orang kata apa? Orang Terengganu Kelantan kata bolok-mok, gitulah. Tak tahu kalau ada orang Terengganu tanya, ada kekeliruan sangat. Kita sendiri yang menimbulkan perkara ini tak boleh. Ini yang kita kena kawal. Sebab tu dalam kita nak orang kata apa, mengeluarkan apa juga pandangan dan pendapat, jangan sekali kita menimbulkan perkara yang boleh menggusarkan orang lain. Kadang-kadang kita ni sengaja tuan-tuan, sengaja nak bikin panas saja. Cocok sana, cocok sini. Yang ini kita kena jauhkan. Saya ringkaskan saja lah. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga disebut dalam bahasa Arab di sini, al-man'u minat tahakkum. Wazdira'ul ghair ala sabili sukhriyah walau bisuratin aw ta'liqin li an ihtirama khususiyatil akharin wajibun syar'iyyin wa akhlaqiyyin. Itu dia. Disebut refrain from making insults. Kan? Mencegah diri daripada melakukan sindiran dan penghinaan terhadap orang lain. Itu dia. Sama ada dalam bentuk apa? Dalam bentuk gambar,
atau bentuk komen kerana menghormati orang lain itu merupakan satu kewajipan. Tuan-tuan, kewajipan kita menghormati orang lain dari segi syariat dan juga moral. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-11, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la yakhsar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Panjang ayatnya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan kepada kita apa? Maksudnya, janganlah sekumpulan lelaki merendahkan kumpulan yang lain. Dan boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan orang perempuan merendahkan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan Allah sambung apa? Dan janganlah suka mencela antara satu sama yang lain. Ini dia. Jangan suka mencela. Dan yang kedua, jangan memanggil dengan gelaran yang mengandungi ejekan. Itu dia. Ini kita kena jauhkan. Dalam mana kita berkomunikasi, dalam mana kita berhubungan media sosial, perkara-perkara ini juga kita kena jauhkan. Jangan kita menimbulkan perkara yang boleh, orang kata apa, sindiran dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni sengaja letak gambar. Letak gambar apa, Timbalan Mufti Johor pakai topi koboi, contohlah. Niat nak menghina mungkin ada. Ini contoh sajalah. Tapi kadang-kadang perbuatan kita itu boleh menunjukkan rasa kita menghina orang lain. Yang sepatutnya dari segi hukumnya kita naklah menghormati sesiapa saja. Sebab itu adalah satu akhlak yang dikenal oleh Islam, yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, riwayat Tirmizi, antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang bukan kepentingan dia. Itu dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ringkaskan juga. At-tajannub an-nashri sahs, ma amara sya'ru bisawnihi wa adam itila' lighar alaihi. Kal aurati li'an hadha min qabil isya'ah lil fahishah fil mujtama. Refrain from spreading disgraceful things. Mengelakkan diri daripada kita menyebarkan satu perkara tentang seseorang, terutama perkara-perkara yang dituntut oleh syariat untuk menjaganya dan tidak menyebarkannya kepada yang lain. Seperti mana? Seperti aurat contohnya, seperti aib, dan sebagainya, kerana ia amat terkait dengan perihal penyebaran perkara-perkara keji kepada masyarakat. Sebab tu Allah mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya dalam surah An-Nur ayat yang ke-19, Allah menyebutkan bahawa innal ladzina yuhibbu an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, terjemahannya, Allah sesungguhnya orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, maka mereka akan mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Maknanya Islam mengatakan bahawa orang-orang yang sengaja nak memberikan satu bentuk kejian kepada orang lain adalah sama dosanya seperti mana orang yang menyebarkannya, kerana dua-dua ini adalah akan menyebabkan implikasi yang buruk kepada pelakunya. Di mana sabda Nabi yang bermaksud orang yang mengatakan kekejian dan orang yang suka menyebarkannya adalah dosa yang sama. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan yang terakhir, tuan-tuan yang rahmati Allah, bagaimana etika kita? Al-muhafazah alal waqti fi man ayudhi'a fi ma la yufiduhu. Dalam bahasa mudah kita, don't waste your time. Jangan buang masa lah media sosial ni. Boleh tapi berpada-pada. Sebab yang disebut dalam etika ini, dalam kitab ini dikata apa? Menjaga waktu agar kita tidak membuang masa kerana pada masa yang tidak berfaedah. Kita banyak masa yang sepatutnya kita lagi banyak kita boleh buat yang benda baik, benda-benda kebaikan. Di samping sebagai pelajar, sebab itu kita belajar untuk ilmu, kan? Di samping kita melakukan perkara-perkara yang lain, tuntutan Allah berikan kepada kita, solat dan sebagainya itu, zikir pun boleh lagi kalau kita nak buat daripada tengok handphone, Facebook kita berzikir, baca Quran sampai Abang Faiz dan sebagainya. Itu sepatutnya kita buat. Di sini disebut tidaklah sesuai bagi seorang manusia itu menghabiskan umurnya untuk berbual-bual di media sosial tanpa memberi faedah kepadanya. Dan kita lihat Allah firman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga, walladzina hum anil lagwi muridun. Allah menyebutkan orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna itu adalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah SWT dan orang-orang yang berjaya. Kita jauhkan diri kita daripada kita mengambil masa yang terlampau lama dalam kita menggunakan media komunikasi ini. Buatlah berpada-pada. Bukanlah tak boleh, tidak, tapi buatlah berpada-pada, jangan sampai waktu dan jangan sampai kita mengabaikan tuntutan Allah kepada kita. Saya ingat itu saja untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk untuk awal ini
mengupas berkaitan dengan adab yang perlu kita jaga dalam kita menggunakan media sosial. Ada 5 tadi dah disebutkan. Saya nak semak diri saya lah dan juga adik-adik saya. Hari ini kalau kita dah menggunakan media sosial, ada ke kita nilai balik ke 5 aspek yang dah disebutkan hari ini? Saya bimbang, saya sendiri pun aspek yang ke-5 tu kadang-kadang susah betul nak kawal, Datuk, berkaitan dengan penggunaan masa. Sekarang ni telefon dah canggih-canggih, screen time, tapi tolak je macam tu. Tak tahu screen time tu untuk apa. Kenapa kena ada benda ni? Inilah puncanya, agar kita tidak berlebih-lebih menggunakan media sosial dan kita menggunakan ke arah yang lebih baik. Dan insyaAllah kita nak sambung lagi dengan bicara kita media sosial, generasi muda dan kerangka tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah, isu dan cabaran abad ke-21 hari ini. Dan anak-anak muda, kita bercakap tentang anak muda bila menggunakan media sosial. Ini zaman mereka menggunakan media sosial, nak cari kerja. Sekarang hybrid kan, kalau dekat universiti pun masih lagi hybrid, dan kita harap pembelajaran dalam hybrid ini juga banyak memudahkan urusan adik-adik kita agar tidak terganggulah urusan pembelajaran mereka. Dan bila sebut tentang media sosial, kita bimbang, kita berikan peralatan, gadget kepada mereka dengan tujuan untuk memudahkan urusan pembelajaran. Tapi di samping-samping itu terlalu banyak. Kita takut yang di samping-samping itu menjadi perkara utama. Dan hari ini bagaimana anak-anak kita, adik-adik kita, adik-adik saya lah terutamanya, menggunakan media sosial agar dapat mereka jauhkan peer pressure ni. Kita nak bersama dengan Dr. Aspalala, Timbalan Ketua Pegawai Psikologi Pusat Kaunseling THM. Dari segi peer pressure, persediaan mental dan fizikal, psikologi mereka, kadang-kadang yang sakit fikiran ini dia tak boleh nampak. Kita sugul, diam, nilah menghadap telefon. Kalau senyum susah pula, dia diam. Tapi diam pun kita bimbang juga, takut ada perkara-perkara yang membimbangkan mereka, yang akhirnya mereka tak dapat nak luahkan. Kalau luah pun bersama dengan kawan-kawan di media sosial, kita pun tak pasti apa kapasiti mereka untuk menyelesaikan kawan-kawan lain punya masalah. Tapi kita nak tahu juga lahannya bagaimana persediaan anak-anak, adik-adik saya hari ini dari segi menggunakan media sosial, terutamanya persediaan psikologi dan juga pemikiran mereka, mental mereka ni, agar mereka dapat elakkan konflik-konflik macam YB Datuk sebutkan tadi. Kalau letak satu gambar tu, kita tak nak panjang-panjang, tapi nak kemudian bila tengok, ramai orang komen, seronok kan. Kalau tak ada like pun dah jadi takut gangguan kepada mental mereka. Jadi macam mana, Doktor, kita nak ajar anak-anak muda hari ini persediaan menggunakan media sosial, terutama dari segi mental dan juga psikologi? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Datuk-Datuk, Prof-Prof, Datuk di sebelah saya ni pun dah cukup menggerunkan saya sebenarnya. Suara dia boleh menyebabkan kita pun semua adik-adik tak boleh tidur. Dengan hadis-hadis yang dia keluar, saya rasa macam sangat kecil lah saya berada di sini. Alhamdulillah. Kali kedua saya nak sebut Tuan Moderator yang handsome. Allah. Nanti kali ketiga dia akan jadi betul-betul handsome. So, jadi hati-hati Saya harap gambar saya tak dikoboykan ya. Okey, so saya sebagai seorang pegawai psikologi ataupun kaunselor, saya memang akan bercakap secara santai. Okey. Saya tak adalah hadis macam yang berbahagia Datuk sebutkan tadi, sebab saya rasa macam anak-anak di depan, saya boleh panggil anak-anak anak-anak pelajar di depan merupakan seorang anak-anak yang sangat hebat, dan Allah panggil you all semua, Allah jemput you all semua datang sini untuk bersama dengan kami untuk mendapatkan sedikit motivasi, sedikit input, sedikit ilmu bersama kami. Walaupun sebenarnya kita ni pun sama juga, kita lemah di sisi Allah, kita hamba. So adik-adik sekalian, kalau kita lihat di sini media sosial ni sangat, kita nak kata bahaya pun tidak, tapi sangat ramai remaja-remaja sekarang, Wak kita tengok atuk pun sebenarnya, atuk-atuk ni, level-level atuk, makcik ni yang kadang-kadang pakai kain batik saja depan. Sekarang kita tengok saya TikTok kalau tengok TikTok sambil masak pun dia orang share macam-macam jadi media sosial ni bukan perkara asing untuk bukan remaja saja, tetapi level-level atuk yang umur dah 70 tahun pun menggunakan media sosial. Tapi bersediakah mereka untuk berhadapan dengan konflik dari segi psikologi dan mental sekiranya mereka ni dikomen ataupun dikecam seketika mereka berkongsi post ataupun baca post komen-komen daripada para netizen yang ada di dalam media maya ni. So untuk menjawab isu ni yang ditanyakan kepada saya, soalan yang sangat hebat, mudah-mudahan saya dapat jawab dengan baik
Tuan Moderator. Okey, saya pecahkan kepada dua dua situasi. Situasi pertama, sebenarnya saya tak bersuka guna mic ni sebab tangan saya tak boleh bergerak. Saya orang yang suka bercakap menggunakan tangan tapi tak apa, kita ada lagi, Allah bagi lagi sebelah tangan ni. Okey, so saya bagi kepada dua situasi. Situasi yang pertama adalah perkongsian kita, apa yang kita nak kongsikan di media sosial. Situasi yang kedua, ketika kita baca perkongsian orang lain di media sosial. Okey, so untuk perkongsian atau persediaan kita ketika kita nak berkongsi di alam maya ni, saya suka untuk anak-anak ni lah, untuk adik-adik semua ni, gunakan, saya ada 4 akronim W. Ada 4 W di sini bukan W untuk W flat number kereta www ataupun website www saya punya tips pun ada 4 W di sini. So W yang pertama adalah what. Okey, what adalah apa yang kita nak kongsikan. So tengok dulu, teliti dulu. Contoh sekarang saya rasa bukan adik-adik di sini saja anak-anak di sini saja yang suka nak tengok pergi kedai makan saya percaya menu sampai je apa yang korang buat. Belum baca bismillah lagi ni. Apa yang you all buat sendiri tahu, sendiri jawab Ambil gambar dulu ni, caption. Nanti jangan makan dulu. Kumpulkan semua menu, ambil gambar dulu. Okey? So, apa nak post ni sekarang? Lepas tu, ada lagi ni. Cerita lagi yang lebih hebat ni. Habis kat situ. Tengah-tengah makan ni, nampaklah pula adalah mak ayah ni tengah marah anak dia. Wah, seronok ni kalau aku share kat media sosial ni kan. Konten ni. Ambil, sama ada ambil gambar ataupun video. So, letak dekat gambar tu kat Instagram. Apa captionnya? Biar gambar berbicara. Betul. Biar gambar berbicara. Tadi Datuk yang bagi saya bersama ada cakap kan, lebih baik diam daripada bercakap benda tak ada faedah. So sekarang di media sosial, di alam maya ni memang tak bercakap adik-adik. Memang tak bercakap. So apa yang korang buat? Type. Tik, post. Okay, so benda tu betul-betul ke kita nak post ke ni? Boleh ke? So tengok apa yang kita nak post sebenarnya. Benda tu boleh ke kita nak post? Kalau tak, cuma ambil gambar lah. So, memang kita akan jadi sungguh gembira. Akulah orang yang pertama sebenarnya post ni. Sebelum ada orang masuk kan. Kemudian ada orang like. Kemudian ada orang share pula. Pergi hantar ke mana-mana media sosial lain. Kita ada banyak Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya. Okay, so W yang pertama adalah apa yang kita nak kongsikan. So kena tengok. Okay, so yang kedua, why? Kenapa kita nak kongsikan tu? Saja nak menunjuk-nunjuk? Saja nak tunjuk kita hebat? Aku berada di sini sebenarnya. Contoh, pergi makan angin naik kabel car. Share gambar. Seronoknya daripada dia punya jadualnya tu daripada pagi tau. Naik kabel car. Turun kabel car. Makan dekat Genting Highland. Petang naik roller coaster? Naik roller coaster. Captionnya aku mabuk naik roller coaster. Sampai malam pergi solat pun beritahu ni, solat jemaah bersama keluarga dekat Islamic surau. sikit kat situ, syariah compliant saja. Termasuk juga tu, termasuk. Kalau tak nanti kena kecam. Nanti netizen tanya kat mana jadual solat tak solat ke? Netizen tanya macam tu. Hujung-hujungnya adik-adik semua caption apa? Selamat malam. So daripada selamat pagi sampai ke selamat malam kita kongsikan. So sebenarnya kenapa nak kena kongsikan tu? Kenapa? Why? Niat kita apa? So kita selalu dengar orang cakap niat tidak menghalalkan cara. Niat nak kongsi tu, tengok dulu apa sebenarnya konten yang kita nak kongsi. Sebab kebanyakan daripada remaja terutamanya manusia ni, dia sukakan kepuasan. Dia akan cari kepuasan. Tanpa dia fikir, dia tak sedia pun sebenarnya mental fizikal dia kalau kena kecam. Itu yang banyak orang kata, budak-budak kata sekarang kena kecam mentalnya koyak. So jadi sorry Prof Datuk, saya memang akan gunakan perkataan-perkataan yang remaja guna sekarang. Sebab kita kena turun sebagaimana macam remaja sekarang. Agama pun katakan kita didik anak ikut zaman. Okey, itu cerita pasal why. Kenapa kita nak kongsi. Okey, so seterusnya, siapa pula yang nak dengar, kita nak baca ni? Kita punya ni, audience mana yang nak membacanya ni? Level-level saya ni Facebook, all punya. Tapi sekarang ni saya dah belajar dah TikTok. Sebab apa? Saya nak tahu ni. Jangan tanya akaun TikTok saya apa Itu rahsia. Okay? Saya silent reader. Saya jarang post dan saya jarang komen. Kenapa saya perlu berada di media-media sosial seperti itu?
saya nak lihat perkembangan apa sebenarnya berlaku di dunia maya ni. Okey. So tak salah umur yang level-level 40 tahun, 50 tahun dah ni, 50 tahun ni. Zaman saya dulu tak ada pun Facebook. Masa saya bersekolah dulu tak ada. Nak buat apa-apa semua guna typewriter je. Ketik. Belajar typewriter kan. Sekarang tak ada dah, tak ada So siapa yang nak baca kita punya post ni? Kalau kau nak post cerita daripada bangun pagi, selamat pagi sampai selamat malam tadi, siapa sebenarnya nak baca? Tiba-tiba ada mak ayah kamu kat situ. Dia komen. Amboi, seronok berkongsi. Dia kata kan, siapa yang nak baca? Siapa nak baca ni? So berhati-hati. Itu satu. Kita risaukan tentang scammer. Ada isu di mana scammer ni, dia dah tahu perkembangan kehidupan kita ni. Dia dah plotkan kita punya cerita. So kat mana sampai ke nenek dia tahu. Siapa nenek ni, Tan Sri, nenek ni. So dia boleh gunakan info-info adik-adik ni semua untuk dia scam kita. So itu sangat kena berhati-hati. Kadang kita tak perasan nak dapatkan kepuasan ni. Kongsi je lah apa-apa kan. So siapa yang baca? So kena tahu. Satu lagi, sangat bahaya bila kita share cerita-cerita di media sosial. Aku berada seminggu di Turki. So apa dia punya kesan? Orang tahu adik-adik tak ada kat rumah. So pencuri ke, siapa yang berniat tak baik ni, tuan moderator, dia boleh tidur baring, makan, tidur baring kat situ selama seminggu. Sampailah korang balik, turun flight, touchdown KLIA. So pencuri pun boleh keluar. Take off. Dia pun take off. Tarik handbrake keluar daripada orang pun tak tahu. Sekarang ni pula trend kita dalam masyarakat kita masuk keluar rumah pun orang tak ambil tahu. Kot memang betul ni jiran aku pergi Turki, kot sepupu sepapat dia datang tolong jagakan rumah. Tak ada siapa pun yang tahu. Tiba-tiba lori bawa aja barang-barang keluar pun ingat dah pindah rumah. Pindah rumah rupanya jiran aku ni. So adik-adik bahaya kena sangat berhati-hati pada siapa kita nak kongsikan kita punya posting tu. Okey. Kemudian kita tengok pula dah sampai W yang terakhir ni. Tapi belum habis lagi tau. W yang terakhir adalah where. Kat mana nak kongsi. So ada Facebook macam saya kata tadi. Kalau cerita-cerita berkaitan dengan level-level old ni, bolehlah kau masuk kat Facebook. Okay, ada juga Instagram. Kemudian orang selalu terlupa tentang Telegram. Telegram pun orang boleh share video kat situ dan boleh copy, boleh paste, boleh viral kan, satu Malaysia, satu dunia. Okey. Dan WhatsApp ke TikTok ke apa lagi Twitter ke kan, kat mana nak post ni. So kena tengok platform mana yang kita nak guna. So jadi kena tengok, hati-hati. Okey. Semua tempat tu pun boleh komen sebenarnya. Dan orang rasa ada setengah orang dia nak yang tertutup tu dia masuk dekat dalam WhatsApp status. Saya suka baca WhatsApp status orang ni. Jadi kalau bagi nombor telefon kat saya, berhati-hati, saya baca. Saya baca. Kadang-kadang reply. Kadang, ya ke engkau ni? Itu dah mula-mula macam rasa tercabar kan? Ya, aku cakap benda yang betul lah. Kalau mental cepat koyak, mulalah kan timbullah konflik dan perbalahan, gaduh. Okey, ada orang dia suka share makanan dekat status dia tahu, share gambar makanan. Walau orang yang janganlah share makan orang lain yang tak mampu. Mula dia kata macam suka hati aku lah, aku punya WhatsApp kot, aku punya status kot. Dia dah mula sebab dia tak ada persediaan mental dan psikologi. Okey, untuk orang komen WhatsApp status ni pun seronok kalau reply kan. Dia macam-macam kat situ. Okey, so kita yang situasi yang kedua, bila kita baca orang lain punya komen. So, persediaan psikologi dan mental yang perlu ada pada kita adalah terima je lah secara positif. Itu suka hati dia lah. Itu website dia, itu dia punya apa? Facebook, dia punya account, dia punya Twitter, dia punya Telegram, dia punya IG ke apa tu semua dia punya. So kita baca, raikan je lah. Raikan supaya tak akan ada perbalahan, tak akan ada konflik. Kita baca, kita jangan komen. Kalau nak komen pun janganlah tulis kat situ. Komen, dia ni apa-apa entah. Kalau tiba-tiba kita baca dia pergi melancong pergi Turki, orang komen, oi, utang aku bayar dulu. Sebelum pergi melancong, utang banyak, melancong dah. Macam tu. So jadi apa tu? Sebelum berbalik pada yang kita share tadi itulah kan. Jadi kau kena pandailah jawab PM tepi kan. PM tepi. Jadi bila baca komen orang juga, hati-hati. Kalau rasa tak perlu komen, janganlah nak komen. Kemudian hormati apa pandangan orang. Dia
Dia nak share dekat media sosial dia, mungkin itu satu kepuasan pada dia. Biarlah dia nak share. So jadi kita hormati, kita santuni. Kita damaikan je dia nak cakap apa. Kadang-kadang orang nak meluah perasaan, dia tak minta pun kita komen. Dan ada orang disaja buat konten macam tu. Especially kalau macam TikTok dia letak dia like, dapat duit rupanya. Saya baru tahu dapat duit rupanya. Dapat duit, banyak like, banyak duit yang kita dapat. Banyak follower, banyak duit yang kita dapat. Sebenarnya bila video yang kita share tu, berapa kali orang view, itu pun dah mendatangkan keuntungan pada orang yang post. So, sudah pastinya orang yang post tu dia mempunyai persediaan mental dan psikologi yang kuat. Kalau orang nak condemn konten dia, sampai orang kata YouTuber sampah kan? Dia tak heran pun. Sebab, one, kau tengok aku punya view, kau view aku punya video, aku dah dapat dah point kat situ. So, orang banyak buat duit adik-adik. Lepas ni, hati-hati saya tak bagi idea untuk buat duit. Ramai juga anak-anak kita ni yang berkelulusan engineering, diploma ke ijazah ke, yang memang kata tak naklah belajar, tak naklah kerja, tak naklah lagi buat degree, saya nak buat konten je. So saya boleh banyak untung daripada konten-konten tu. Kadang-kadang kalau siapa join TikTok ada nampak cerita pasal kambing. Kambing pun orang masuk kat dalam TikTok tu. Boleh dapat duit Apa tajuknya kambing aneh? Tahulah tu. Kena bayar royalty tu dekat kambing. Kambingnya pakai baju So saya kalau ustaz tak pernah tengok, ustaz kena create account TikTok. Orang nampak sangat-sangat macam-macam ustaz ni. Kita rasa macam ya Allah, berkembangnya benda-benda ni semua dengan tanpa kita boleh kawal tau. So kena ingat yang 4W tadi sebelum adik-adik berkongsi perkara-perkara di apa-apa sahaja di laman sosial, ingat 4 tadi. So kena ada apa yang kita nak kongsi, iaitu what, kepada siapa kita nak why, kenapa kita nak kongsi benda tu, betul ke, perlukah dikongsikan, kemudian kepada siapa yang nak baca perkongsian kita tu, dan yang terakhirnya kat mana kita nak kongsi. So bila semua penilaian yang kita dah buat, insya-Allah kita akan bersedia dari segi mental dan psikologi. Sekiranya ada orang komen, ada orang kritik, dan kita akan berjaya kawal emosi kita. Dia senang je, orang nak komen, kita cakap je, suka hatilah kan, ini Facebook aku, kau tak suka kau jangan baca. Itu damaikan je. Kalau orang komen pun kita damaikan aja, itu hak dia, itu dia punya. Mungkin dengan komen, mungkin dengan cara dia kritik tu, dia memberi kepuasan kepada dia. Sebab ada setengah orang memang begitu, manusia ni unik. Kalau kita hormat keunikan manusia, maka kita akan rasa tenang, lebih tenang. So tak salah untuk kita berkongsi, cuma kena lebih berhati-hati. So saya harap tuan moderator yang handsome ni, saya menjawab dan saya dapat memberi input pada adik-adik ni semua. InsyaAllah. Terima kasih doktor untuk jawapan-jawapan kepada persoalan kita, bagaimana kita nak menggunakan media sosial pada adik-adik kita hari ini. Macam doktor sebut dulu, menaik pakai typewriter. Dulu kalau nak guna typewriter, nak tulis komen ke apa, mak ayah tahu sebab bunyi dia akan main kan. Sekarang ni boleh silent keyboard. So tak tahu 2 pagi, 3 pagi duk post lagi. Mak ayah tak tahu apa yang anak-anak buat. Itulah macam doktor sebut. Dulu kalau dekat Radio IKIM kita pernah bawakan rakan dari Cyber Security Malaysia berkongsi Cyber 99, Cyber Safe 99, bagaimana perlu anak-anak muda hari ni macam doktor sebutkan tadi. Kadang suka upload gambar check in dekat rumah, ada nombor dekat pagar rumah, bagi tahu selok-belok dalam rumah macam mana. Itu kita dah, macam ni Datuk, kita dah jemput orang masuk dalam rumah, siap-siap. Bagi ajaklah datang, tak payah buat open house dah sekarang. Kat TikTok pun boleh ajak orang datang rumah. Jadi insya-Allah kita menggunakan media sosial kita sebaik mungkin hari ini. Kita dah belajar banyak dah. Saya harap adik-adik saya hari ini yang dapat mendengarkan kita tadi dengar betul. Bila cakap mental koyak tadi betul kat belakang. Ada ke lah, kita doakan semoga terbaik semuanya, dan insya-Allah baik-baik semua dekat sini yang dapat ikuti perbincangan kita, dan kita harap tak terhenti dekat sini. Nak tulis something dekat social media, inilah konten-konten yang perlu kita sebar luaskan. Ramai, saya percaya adik-adik saya ni capaiannya begitu luas kan. Ramai yang follow mereka dekat TikTok, dekat Instagram, dekat Facebook. Tak tahu ada account ke, kenal ke Facebook? Yang saya nak sebut ni mungkin tak tahu, mungkin tak kenal lagi doktor. Saya dekat sini ada Friendster. Kenal.
MySpace. Ya Azam, tua dah abang ni kat sini. Alhamdulillah, insyaAllah kita nak cakap dengan Dr. Husni lah berkaitan dengan platform-platform yang ada hari ni kan. Macam Dr. dah sebut tadi, kita ada TikTok. Saya ada apps TikTok, akaun saya tak ada. So saya dah teliti, apa benda nak buat? Yang 3 ada, Facebook, Instagram, Twitter pun tak tahu nak ubah apa dah. Ada satu lagi nak ubah apa lagi pun tak tahu. Jadi kita nak tahulah hari ini Dr. Husni, bagaimana anak muda kita hari ini dengan lambakan media sosial yang ada. Mereka ada kadang-kadang Twitter pun mereka ada 3-4 akaun. Akaun yang ni betul punya akaun, yang ni fake punya akaun, yang ni nak stop punya akaun. Macam-macam akaun mereka ada. Jadi kita nak tahu jugalah hari ini macam mana platform yang ada ni kita nak gunakan sewajarnya, atau anak muda hari ini ada certain platform yang boleh mereka hindarkan. Tak perlu banyak lah kot ya. Kita harap yang banyak macam tu buku kot. Boleh baca? Boleh kan? Betul kan? Baca kan? Alhamdulillah. Harap buku lagi banyak daripada akaun social media yang kita ada lah. Boleh InsyaAllah. Sila Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tetamu-tetamu yang dihormati dan ahli panelis, sebenarnya saya ni memang gementar dan gemuruh ke depan ni. Sebab bila kita tengok soalan-soalan tu, satunya bila kita dah buat persediaan tu, lepas tu kita tengok barisan panelis pun dia ialah kalau ini pertandingan tinju ke apa ke, ada 2 heavyweight, lepas sebelah sini ada lightweight. Jadi saya ni lebih pada akademik dan saya ni lebih kepada pengkaji sejarah lah. Saya rasa banyak poin yang tu telah dicakupi oleh kedua panelis kita yang bijaksana, yang berilmu, lagi berpengalaman. Lebih ialah orang kata lebih makan garam lah daripada saya yang muda ni. Macam Sahibus Samahah, yang berhormat Datuk Timbalan Mufti dan Profesor Dr. Aspa Laila yang banyak berdepan dengan sebagai kaunselor tentunya telah berdepan dengan pelbagai kes kes yang melibatkan mental dan sebagainya kan. Jadi saya bercakap daripada sudut akademik lah. Itu first kita kena faham lah apa dia social media ni. Bila kita, atau media sosial, dia media, dia gabungan media dengan sosial. Sebab media ni ialah dia daripada medium kan? Daripada satu medium ni benda yang boleh boleh memindahkan maklumat dan ilmu. Saya tengok kita punya ni pun mungkin dah mula boring dah saya punya ruangan ni. Tapi itulah secara akademik itu bila dia melibatkan masyarakat, kita nak menyebarkan maklumat dan berita. Jadi yang seperti yang Dr. Aspalela sebut tadi itu, dia sebagai alat ataupun sebagai teknologi. Sebagai teknologi ni daripada gabungan teknik dan logia. Itu dia maksudnya teknik itu hasil kerja tangan manusia. Dan logia tu ialah kita mengkaji tentangnya. Jadi bila kita bercakap tentang hasil kerja tangan manusia ni, dia akan sentiasa akan ada lebih banyak platform. Kalau dulu macam Haji Faiz kata tadi, mula Friendster je. Saya generasi saya sempat juga Doktor. Itulah malu pula dengan adik-adik saya tak kenal dah. Ya. Saya masuk arkib dah. Saya tergolong dalam golongan yang pernah sempat menggunakan Friendster. Lepas tu kemudian dia mula-mula dia orang dah berpindah kan pada MySpace. MySpace saya tak ada, tapi saya tahu kawan-kawan yang ada. Kemudian ada lagi tadi Windows Live Messenger, berhubung dengan kawan-kawan kita. Kemudian bila Facebook muncul 2003, 2004, semua migrate, ramai-ramai migrate ke tu. Kemudian Friendster lama-lama dia jadi gaming platform saja, lama-lama dia luput dia telan zaman. Kan? Jadi dia lepas ni ada TikTok, ada sebagainya. Lepas ni kita akan ini satu daripada apa yang ialah dalam Quran sebut kan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maksudnya benda ni Allah ilham kepada manusia kan untuk sentiasa mencipta, dan teknologi akan sentiasa muncul. Jadi kita kena bersedialah daripada sekarang untuk apa jua platform media yang akan datang, yang akan ni. Jadi saya fikir ialah sangat-sangat bijaksana apabila
yang berhormat Datuk Timbalan Mufti tadi dan Dr. Aspalela sebut bagaimana nak menyediakan diri sendiri itu yang dipanggil sebagai adab. Adab tu maksudnya dekat mana kita nak meletakkan diri kita tu. Dan adab ni kalau kita ikut pemikir ulung kita pada zaman kini ni Tan Sri Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, beliau banyak mengembangkan idea menerangkan tentang adab ni ialah satu ilmu yang terbit daripada hikmah. Kan dalam Quran pun sebut ud'u ila sabili rabbika, ayat itu bila kita bercakap cepat sangat ni, ila bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Lepas tu dia kata dalam ayat yang lain tu wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya bila kita seru, kita nak maksudnya kita nak menyampaikan ilmu, kita nak menyampaikan berita tu perlu kepada hikmah, kepada mau'izah hasanah, maksudnya beautiful preaching. Kita bercakap dengan cara yang elok, dengan baik. Kemudian kalau kita berjadal, bila kita berdebat dengan golongan-golongan yang tidak menerima ajakan tadi itu, jadi dikata dengan hasanah, dengan kebaikan. Dan ada yang kata yang lain tu, bila mendengar daripada Datuk tadi dengan Dr. Aspalela, dia bila kita engage dengan masyarakat dengan dalam media sosial ni, dia jadi satu ruang yang semua ada dalam tu, dan kita tak tahu, sangat mudah kita get lost dalam tu, dan kita mudah hilang dekat mana kedudukan kita dalam media yang sangat luas tu. Sebab masyarakat, dia kata social. Betul. Masyarakat semua dalam tu. Dia macam ibarat kita masuk pasar. Betul. Dan bagi kita ada hadis yang menyebutkan seburuk-buruk tempat ialah pasar, sebaik-baik tempat ialah masjid. Dan bila kita masuk dalam ruang pasar tu, macam-macam lah orang jual lalu. Kita tengok, bila kita tengok social media ni, dia jadi alat untuk memudahkan kehidupan, dan golongan yang mahir menggunakannya, dia boleh mendapat keuntungan dan manfaat daripadanya. Sebaliknya, orang yang tak mahir tu, dia mungkin akan menjadi barang jualan je dalam tu kan. Itu ada orang yang sebut kata kenapa media sosial ni dia percuma, sebab you are the product. Yes. Jangan cakap percuma. Jangan cakap percuma. We are paying something for it kan. Bila kita upload gambar, data kita kan, dekat mana tu semua data. Dia kata data mining. Dia ambil semua maklumat-maklumat tu dan dia bentuk demografi tu, jadi dia tahu apa nak jual. Okey, orang ni, kumpulan ni, this age group dia suka ini. This age group, this particular people, dia suka ini. Jadi benda tu kita kena tengok dalam newsfeed kita kan, Facebook tu kan. Newsfeed tu dia tak memaparkan segala daripada kawan kita. Kalau kata orang tu dia ada 5,000 friends dalam Facebook, saya ada 781 saja. Itu pun orang yang saya pernah jumpa saja saya masukkan. Jadi dia takkan keluar segala berita yang daripada 5,000 tu. Tetapi sebaliknya dia ada apa yang dipanggil sebagai algoritma. Algoritma ni sebenarnya dia ialah cara matematik untuk menentukan sesuatu. Dia mengikut program, dia ada line dia program. Dan bagi kita orang Islam, algoritma ni daripada Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Ini matematik, ahli matematik abad ke-9. Tadi dia dah berkembang dalam matematik tu, algoritma, jadi dia menjadi sebahagian daripada programming. Jadi dia menentukan kesukaan kita berdasarkan apa yang kita upload, apa yang kita like tadi semua tu. Macam Dr. Aspalela sebut tadi, dia akan memerhatikan apa yang kita like, apa yang kita upload, dan dia tentukan apa yang kita suka supaya kita ni boleh menjadi sasaran yang tepat bagi apa jua produk jualan yang dia nak jual kepada kita. Jadi dia tak akan keluar semua, dia akan keluar. Dalam tahun 2013 ada satu eksperimen yang dia jadi skandal besar sebab dikeluarkan oleh Cornell University di United States of America.
dia satu eksperimen yang melibatkan 686,000 pengguna Facebook, dan dia skandal sebab dia tak minta consent, dia tak minta izin pun pengguna-pengguna Facebook. Dia just ambil mereka ni, jadikan mereka ni test subject lah. Jadi mungkin antara kita ni ada yang telah menjadi tikus eksperimen dalam eksperimen itu. Dia mengubah algoritma tadi itu. Dan algoritma tu daripada pasif sahaja, dia mengambil data, kemudian dia tentukan apa yang dia nak iklankan kepada kita. Jadi digunakan itu untuk paparkan, untuk memainkan emosi para pengguna. Ini menyentuh bab psikologi lah. Bagaimana yang Dr. Asfal Laila sebut tadi tu. Jadi dia menentukan, dia kata dalam satu masa tu dia menunjukkan 50% daripada 686,000 orang tu, dia tunjukkan hanya berita buruk saja. Dan separuh lagi tu ditunjuk berita baik saja, dan dia tengok emosi bagaimana dia tu. Jadi dia menunjukkan bagaimana sebagai alat dia berpotensi untuk mengubah persepsi kehidupan manusia itu. Jadi saya fikir betul lah kalau apa yang berhormat Datuk Timman Mufti tadi sebut, Dr. Asfal Laila sebut, dia sebagai alat. Saya suka bila Datuk tadi sebut tentang perumpamaan pisau tu kan. Dia kalau seorang tu dia baik, dia akan menggunakan pisau tu dengan baik. Dia potong buah, potong sayur kan. Tapi kalau dia ni pisau tu jatuh ke tangan ataupun orang macam masuk rumah kita, dia ambil pisau tu, sekarang dia jadi senjata yang berbahaya. Jadi apa yang penting bagi kita ialah melengkapkan diri kita dengan adab, dengan hikmah itulah. Jadi saya fikir mungkin saya dah terlebih masa. Saya serahkan kembalilah kepada Haji Faiz. Terima kasih Dr. Husni untuk jawapan pada persoalan kita hari ini dalam kita nak menggunakan media sosial kita dengan bijak hari ini, mengikut kerangka-kerangka yang dah pun disediakan, dan kita nak bersama dengan Yang Berhormat Datuk Timbalan Mufti berkaitan dengan isu-isu akidah hari ini kan. Tadi kita dah didedahkan dengan bagaimana kita nak mengawal emosi sebaik mungkin kan. Dr. Husni pun dah sebut apa yang boleh kita guna. Kita sebagai produk ni kita dah dikaji dah, jangan bimbang. Kita dah dikaji oleh mereka yang mencipta segala bentuk komunikasi. Dia jual kat kita sebagai bentuk komunikasi, tapi pada dia pelbagai agenda, dan kita lah sebagai pengguna kena bijak untuk menggunakan. Saya suka nak sebut, kita tak nak telefon kita yang pintar, kita nak kita yang pintar menggunakan telefon pintar itu. Sebab alih-alih kita yang perlu kawal setiap apa yang kita muat naik, setiap apa yang kita komen kan. Kita nak bersama dengan Sahibul Samahah Yang Berhormat Datuk berkaitan dengan isu-isu akidah hari ini kan. Bagaimana kita senang hari ini kita melihat kalau mereka nak berkongsi dakwah-dakwah yang tidak sewajarnya, tidak sealiran dengan akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah hari ini. Bagaimana media sosial hari ini kita boleh perkukuhkan untuk kita sebarluaskan ilmu-ilmu tentang kefahaman, tentang akidah, tentang ilmu-ilmu Islam yang lain lah, agar semua orang macam Dr. Husni sebut tadi, dia dah macam pasar, dia dah terlalu banyak lambakan, kita dah hilang arah dalam arus media sosial itu sendiri. Selebihnya kita kena cari betul-betul lah jalan tu, sebab sepanjang jalan tu pun ada macam-macam duri lagi yang lalu, yang singgah dekat situ. Macam mana YB Datuk berkaitan dengan isu Ahli Sunnah wal Jamaah dan macam mana akidah umat Islam hari ini perlu kita perkukuhkan, perlu kita kuatkan. Jangan bersimpang-simpang lah, terutamanya menggunakan media sosial ni, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Abang Faiz, handsome, tuan-tuan, rahmati Allah. Nabi bersabda dalam satu hadis yang panjang, saya pendekkan saja. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la salaktumuhu. Qalu al-yahud wan nasara qala faman. Nabi menyebutkan bahawa la tattabi'unna, kamu nanti umat Islam akan mengikut jejak langkah orang-orang yang terdahulu daripada kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin, sehingga kan kalau mereka ini masuk dalam lubang dob sekalipun, lubang biawak sekalipun, kamu akan ikut. Dob, tahu dob
Bukan biawak yang dekat Pek Raja tu, bukan. Ni dog, binatang dog yang di padang pasir. Kalau saya di masa di Mesir dulu, kami belajar di Mesir memang biasa jumpa dog. Okay. Jadi Nabi sebut kalau orang-orang ini masuk al-bang dog pun kamu akan ikut. Lalu para sahabat bertanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Qalu al-Yahud wan Nasara, adakah yang dimasuk oleh tuan tu adakah orang-orang Yahudi atau dan Nasrani? Qala kata Rasulullah SAW, faman. Kalau bukan mereka itu, siapa lagi? Ingat, satu perkara, satu hadis yang jelas Nabi tunjukkan bahawa hujung-hujung nanti memang akan ada orang-orang kita orang Islam akan ikut jejak langkah mereka. Termasuklah kita terpengaruh dalam jejak langkah dalam isu media sosial ini. Kita mengikut jejak langkah mereka tanpa kita melihat erti kata sebenar Islam kita, bagaimana agama kita, apakah kita sebenarnya Islam atau tidak Islam. Semalam dah ada satu video kan yang apa tu? Viral satu video saya ingat. So negara dapat iklan tumpuk tu satu kecoh. Saya beberapa pagi dah dapat dah orang hantar. Apa benda pula saya kata ni kan. Jadi menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW. Tengok. Ini berlaku di depan mata kita hari ini. Macam satu benda kebiasaan. Jadi di manakah letaknya akal kita ni? Kita ni sepatutnya orang Islam kena faham betul lah Allah bagi kita akidah, Allah bagi kita agama yang bagus, yang baik. Tetapi di mana letaknya akal kita ni sebagai orang Islam? Kenapa tak gunakan akal untuk perkara kebaikan? Dah kalau kita tak gunakan akal, dah samalah kita tarafnya dengan haiwan kita ni. Ya, aduh, satu perkara lah. Kadang-kadang kita ni, bila soal-soal begini, soal kita nak bercakap tentang akidah tuan-tuan, kalau kita tak boleh jaga agama kita, siapa yang akan jaga agama kita? Maka kita lah sebenarnya. Anak-anak yang akan insyaAllah membesar nanti akan menjadi orang yang hebat, soleh-soleh insyaAllah, amin mudah-mudahan. Yang akan bertahan agama. Kita semua bertanggungjawab menjaga agama kita. Takkan kita nak tengok agama kita satu hari nanti akan dikotak-katikkan oleh orang yang Nasrani. Tidak mungkin kan. Saya masa pengalaman saya dapat peluang dulu ziarah luar negara, pergi ke Sepanyol dulu sama rombongan kerajaan. Saya ingat lagi bagaimana bila kami masuk dalam sebuah gereja yang asalnya itu masjid dahulu. Masya Allah, kita tengok sedih betul. Bagaimana mereka itu boleh mengubah sebuah masjid menjadi sebuah gereja. Kalau yang di Spain, kalau tuan-tuan yang pernah pergi, banyak sebenarnya tempat-tempat yang kita boleh tengok. Cordoba sendiri pun sama. Cordoba tu pula dia ada empat stage. Dia kata four stage, dia kata four stages, dia kata. The first one is a church, the second one is church, the third one is mosque, kata dia. The fourth baru dah church. Nampak dia sengaja memisahkan kita. Satu itu masjid, sedangkan semua itu sebenarnya masjid. Tapi mereka mengkaburkan kita. Dia hilangkan semua itu daripada pandangan kita, jadikan itu semua adalah church. Sedangkan itu adalah satu memang tempat ibadah kita. Saya pergi satu tempat, saya tak ingat di mana, masuk masjid yang besar tu, Masya Allah, kita masuk, tengok mimbar tu ada lagi. Masih ada lagi. Letaknya patung, letaknya salib, cross besar-besar. Kita boleh bayangkan lah. Adakah itu kita nak berlaku di Malaysia? Saya bukan nak mengasut, tidaklah nak memberikan gambaran. Kalau tak jaga agama kita baik-baik, macam mana kita satu nanti. Sebab itu media ini sebenarnya memang satu permainan mereka. Memang satu permainan mereka. Saya ada juga lah sikit doktor masuk Facebook, tapi taklah aktif sangat. Nak masuk Facebook so silakan. Nak type nama saya, insyaAllah boleh masuk. Nak friend tak friend saya tak tahu lagi. Saya pun jarang buka sebenarnya. Kalau yang mohon nak jadi friend memang tak jawab tu sangka baik je lah. Kalau Abang Faiz handsome mohon, saya klik dia pasal dia handsome. Saya tak aktif sangat. Adalah sekali saya masukkan kadang-kadang kita nak kadang-kadang kita menghiburkan perasaan Dr. Fred hiburkan perasaan kita tapi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau bercakap soal tadi, soal kita nak mempertahankan akidah, okey, bila bab ini saya ceritakan tadi, kalau tak jaga memang kita akan nampak nanti apa masalah yang kita akan dapat. Soal akidah, kalau kita tak berjaya menahannya sebaik yang mungkin, memang akan menjadi masalah kepada kita. Hari ini kita dah nampak dah. Cubaan kita sama ada daripada orang Islam atau bukan Islam. Kita dah nampak dua perkara. Memang berlaku di depan mata kita. Sama ada sedar tak sedar tu kita boleh tanya diri kita. Kalau kita nak cakap itu ianya berpunca daripada Yahud dan Nasara je, betul, tetapi jangan lupa ada juga orang-orang kita sendiri yang sama-sama bertindak untuk menghancurkan agama. Macam semalam tu lah, kes semalam tak nampak jelas lah tu kan. Jadi itulah nak mengelak diri kita. Platform media ini memang satu platform yang amat baik sebenarnya. Kalau dulu kita hanya bergantung kepada TV sahaja, radio dulu tak ada zaman-zaman kita doktor tak ada. Saya
Umur saya dah 50-an dah. Dr. Farid baru 45 kan. Saya dah 50-an. Jadi kita zaman-zaman kita memang tak adalah benda-benda yang sekarang ni. Tapi Alhamdulillah bila ada kemajuan begini, kita gunakan dengan sebaik yang mungkin. Bila usul-usul untuk memutarkan akidah ini, kita hendaklah banyak menggunakan media sosial sebenarnya untuk memerangi mereka. Mempertahankan akidah kita. Golongan-golongan seperti mana liberalisme, etisme semua tu, itu sengaja diwujudkan, sengaja untuk mempengaruhi kita orang Islam supaya kita tinggalkan agama dan masuk mereka. Sengaja nak menghura-harakan pemikiran kita, nak membejahkan pemikiran kita, memecah belahkan pemikiran kita supaya kita ni sampai peringkat ada satu rasa was-was pula dalam hati kita. Betul ke agama aku ni? Begitu. Dia sengaja gitu. Dia was-waskan kita. Sebab tu kita kena ada kekuatan. Sebab tu kita ni beruntung. Allah hidupkan kita dalam keadaan Islam. Allah hidupkan kita dalam keadaan iman. Kita hidup dunia ni dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi jagalah baik-baik. Jangan sampai kita terkeluar. Jadi kita kena berhati. Saya amat setuju kalau konsep tradisional yang ada pada hari ini, contohnya macam ceramah-ceramah di masjid, di surau, di mana-mana pusat-pusat lantai tinggi sekolah-sekolah, teruskan, tak apa, kita boleh buat. Tapi dalam masa yang sama untuk media sosial kita pun kena on aktif juga. Yes, kena aktif juga. Jangan kita tinggalkan. Yang tradisional kita teruskan juga. Buat contoh di IPT kita ada masa untuk jumpa dengan student, jumpa buat macam ni berhadapan pun cantik. Dalam media kita jalan juga, Facebook kita, Twitter, Instagram, apa lagi yang doktor sebut tadi, saya pun tak ingat doktor benda banyak sangat dah. Gunakan. Cuma saya TikTok saya tak ada lah, minta maaf, tak tahu benda TikTok tu. Tok saya tak tahu. Nanti saya belajar dengan doktor lepas lah macam ada. Dulu kami ni, saya dengan Datuk Mufti sampai di satu peringkat diarahkan pergi kursus media ni. Nak buat macam mana, nak buat TikTok macam mana. Begitu sekali sampai ajar. Saya dapat buat TikTok satu hari tu macam boleh tahan juga dia, tapi tak berani nak sebarkan. Takut dia kena kutuk lagi daripada orang lain. Tak apalah. Tapi kita punya niat kita dalam kita menyebarkan ini, mesti niat kita untuk mempertahankan akidah. Itu penting. Apa saja kita buat, niat kita itulah. Akidah kita kena pertahankan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apatah lagi kalau kita yang berada di Johor ni, kita jelas. Dari segi undang-undang tubuh kita di Johor, kita memasukkan ia satu perkataan yang jelas dalam undang-undang tubuh kita. Tidak boleh dinafikan. Sebab hari ini Alhamdulillah beberapa negeri pun sudah mengubah dari segi sudut perundangannya, dari segi kalimah Ahlussunnah wal Jamaah tu. Sebab itu mudah-mudahan kita doalah semua negeri akan mengikut jalan langkah Johor dan juga negeri lain pun dah ada pun. Contoh di Pahang, Alhamdulillah mereka dah buat. Kita mau doakan mudah-mudahan semua dapat mengikut jejak langkah kita dan menjadi mudah-mudahan dengan ikutan itu akidah kita akan bertambah kuat. Saya yakin kalau kita betul-betul faham dengan apa maksud hadis Nabi SAW tadi, kita tidak akan memperselisihkan agama. Tidak akan menyelesaikan apa saja yang kita dah dapat pada hari ini. Perkukuhkanlah amalan-amalan kita, di samping kita selalu memperdekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Al-Quran jangan kita lupa. Ini penting ni. Media juga. Betul. Abang Handsome. Quran dah baca. Handphone boleh kita baca. Quran boleh baca handphone, tak ada masalah. Sebab tu kadang-kadang jangan sangka buruk juga. Orang yang selalu buka ni, mungkin dia baca Quran, kita tak tahu. Tiba pula kita datang kat belakang dia, hentak kepala dia, asyik handphone je, rupanya tengah baca Quran. Sian kawan kita tu. Kena berduk dengan kita kan. Hadis pun dia juga, kita boleh tengok dalam handphone, tak ada masalah. Zikir-zikir pun ada kalau kita nak baca. Sebab tu ini penggunaan kita lah. Ke arah untuk kita mengkukuhkan akidah itu, apa saja jalan yang kita boleh dapat, kita boleh gunakan, silakan. Masa ni mungkin kita kena banyak keluarkan maksudnya produk-produk yang berkualiti. Contohnya ceramah kita, contoh di TSMC ke, di IKIM ke mungkin. InsyaAllah kita keluarkan produk-produk yang bagus untuk kita memberikan penjelasan tentang akidah di seluruh medium yang kita ada. Sekurang-kurangnya kita pun sudah ada satu kekuatan yang tembok yang kuat sebenarnya mempertahankan akidah ini. Sebab kita menghadapi serangan cyber bermacam-macam pihak hari ini. Terupus yang bermacam-macam. Jadi mudah-mudahanlah kita semua Allah jaga akidah kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesihatan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kekuatan dalam kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan kuat berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada bersama YB Datuk Haji Ahmad Faisal Timbalan Mufti Johor untuk ulasan berkaitan dengan bagaimana hari ini untuk kita pertahankan akadah kita. Saya kira Datuk, ni jihad semua orang, terutamanya adik-adik saya lah. Mereka banyak lagi masa dan akaun pun banyak.
follower pun ramai. Jadi jihad semua untuk kita perkukuhkan akidah kita dan pertahankan akidah kita. Dan sebut tentang jihad, kita nak bersama dengan Dr. Asfalala hari ini sebut kepada anak muda kita hari ini untuk pertahankan akidah, untuk sama-sama menyebarkan budaya-budaya positif lah. Bagaimana anak muda kita, terutamanya mahasiswa dan generasi adik-adik saya yang berada dekat depan hari ini, untuk mereka wujudkan satu budaya yang sangat sihat, budaya yang sangat positif. Dalam masa yang sama, kita perjuangkan juga sama-sama untuk kita pertahankan akidah Islam kita ini, Ahlussunnah wal Jamaah kita ini. Dan apa sebenarnya yang mereka boleh lakukan, Doktor? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi nak kena jawab soalan daripada tuan moderator kita yang handsome ni Okey, so adik-adik semua, anak-anak semua ni lahir dalam apa orang kata generasi yang berbeza. Kalau tak silap saya ni generasi Y. Mungkin diorang ni generasi Z kot ataupun saya X. Diorang ni sama ada Y ataupun Z, dan sekarang ni yang baru dipanggil apa? Alpha, millennial. Alpha. Anak-anak yang sekolah rendah ni Alpha Okey, so jadinya tentu ada gap generation ni. Antara kita ni, antara saya, antara datuk-datuk, antara prof ni Tuan moderator, saya tak tahu kita mungkin generasi X kot yang memang tak berapa nak pandai tentang apa, tak celik dengan IT, tak berapa celik dengan media sosial ni. Okey, so apa yang you all semua boleh buat? Apa yang you all boleh kembangkan untuk bantu untuk menjadikan maya ni, dunia maya ni menjadi lebih terhibur dengan ilmu okey. So sebenarnya banyak adik-adik ni, banyak benda yang you all boleh kongsikan. So hari ni saya nak bagi lagi akronim. Saya suka guna akronim supaya adik-adik ni semua senang ingat. You all semua ni bakal mahasiswa insya-Allah nanti akan keluar, dan you all semua ni adalah golongan terdidik, bijak pandai yang memang akan menjadi model menjadi role model kepada orang kata masyarakat di luar. Dan juga mungkin ada di kalangan adik-adik semua ni anak sulung yang menjadi role model kepada adik-adik di bawah-bawah tu. So jadi apa benda, apa yang you all boleh kongsikan di media sosial ni? Saya gunakan akronim bijak. So you all semua yang ada kat sini, insya-Allah kita semua ni adalah seorang yang bijak. Orang yang pandai. Kalau tak bijak, orang kata dia pergi mana? Dia pergi ke laut laut dalam. Okey, so kena bijak. Okey. So B yang pertama apa tu adik-adik semua? B yang pertama adalah memanglah bijak kan. So sebelum ataupun kita nak kongsi perkara-perkara yang di media sosial ni, adik semua perlulah bijak menilai. Okay, kalau kita tengok zaman dulu saya ni nak kongsikan, contoh saya nak suka bercerita sebab saya suka bercakap. Saya nak masuk pertandingan bercerita ni tak ada dulu ni nak hantar video-video ni. Tak ada. So saya kena tulis, saya kena type, gunakan tadilah typewriter yang titok tu kan. Okey, tak type pun kita tulis. Buat apa tu adik-adik? Post. Post hantar ke publisher. Nasib baik sampai. Nasib tak baik sampai masuk tong sampah. Tunggulah berbulan-bulan ni tak ada reply daripada publisher. So masuk ke zaman saya belajar di universiti. Masa tu dah adalah desktop. Bolehlah juga type, hantar waktu tu dah ada email. Send email, tunggu sampai berbulan-bulan tak ada orang reply hantar, tak ada orang, tak menarik kot tulisan saya tu. Tak boleh diterbitkan Tapi sekarang macam mana? Tak payah tunggu orang approve pun. Nak hantar apa? Nak hantar video, nak hantar tulisan-tulisan yang berilmiah, nak hantar gambar, nak hantar macam-macam. Klik je, share folder, share foto, share video kat mana-mana saja boleh. So sebenarnya peranan you all sebagai golongan bijak pandai ni apa? Kalau adik-adik semua nak tengok simple, sangat simple. Pergi type dekat YouTube cara menggunakan Excel, cara membuat jadual menggunakan Excel. So you all akan jumpa apa? Semua kebanyakan adik-adik rasa macam sedih juga ni tuan moderator. Dia cakap yang bahasa Indon, orang Indonesia yang banyak. Tak ada jumpa dah bahasa Melayu. So kongsikan benda-benda yang dalam bidang kepakaran adik. Contoh, kalau benda tu sebenarnya ilmu ni luas tau. Bukan, tapi benda ni baiklah kan. Contoh, kalau kepakaran adik ni adalah sikit kepakaran nak kongsikan macam mana nak tanam pokok
bunga ros. Kalau yang perempuan macam mana nak buat resepi lempeng. Contoh kan. Benda tu ilmu. Kadang-kadang orang Google tau yang tak tahu kan macam mana nak buat lempeng. Apa tips-tips menanam pokok yang baik. Benda tu adalah ilmu. So kongsikan mana di dalam bidang kepakaran. Kalau tak pakar jangan buat. Itu yang nanti jadi kena kecaman dan mental jadi koyak. So B yang pertama adalah bijak menilai dan kongsikan perkara-perkara yang berilmu. Sebagaimana yang you all ni dipanggil sebagai golongan-golongan terdidik. Yang akan keluar sebagai aset negara ni. Semua ni yang ada di depan saya ni akan bakal menjadi pemimpin. Kita tak tahu kok selepas ni akan ada orang yang jadi timbalan mufti pula. Kat sini kan. Kita tak tahu mudah-mudahan ada lagi di sini yang akan gantikan tuan moderator kita. Ada, amin. Akan ada. So you all adalah generasi mula dari sekarang. So okay, I adalah informatif. Kongsikan sesuatu yang kita pasti dan mempunyai informasi yang tepat. Kalau bukan dari informasi yang kita dapat tu tak hanya sikit saja, tak perlu kongsi. Cari benda-benda atau perkara-perkara yang berinformasi. Kadang-kadang kita rasa benda tu macam joke tau. Kita kongsi. Tapi benda tu sebenarnya bukanlah joke. Ada orang lain yang baca dia rasa sedihnya. Sedihnya kan. Kau ingat benda kelakar sangat ke? Kan? Sebenarnya benda tu tak kelakar. Tak kelakar pun. Kadang-kadang apa yang kita share tu memberi kesedihan. Menyebabkan orang rasa terhina. Orang rasa macam, contoh macam saya kata tadi kan. You all pergi makan dekat restoran yang besar, pergi share makan steak, makan, wah sedap, apa semua kan. Apa, cuba kita fikir. Apa sebenarnya perasaan orang yang membaca tu? Ada setengahnya tu rasa, ya Allah mak ayah aku ni tak pernah bawa aku kat sini kan. Aku tak pernah merasa benda ni. Dan kadang-kadang dia jadi konflik pula. Antara mak ayah, mak nak makan ni kan. Mak kata tunggulah gaji. Even kadang-kadang KFC pun ada orang tak mampu kan. Dia tak mampu nak makan. So kalau nak kongsilah benda atau perkara-perkara yang mempunyai informatif. Satu lagi, elak kita post perkara-perkara yang boleh menimbulkan fitnah. Kadang-kadang sekarang ni banyak orang yang bertopingkan agama. Dia bercakap, dia kongsi benda-benda konon-konon macam fakta, tapi sebenarnya ia adalah auta. So cakap benda yang fakta dengan rujukan sekali. Anda semua adalah golongan yang berpendidikan. So bercakap berdasarkan fakta, tapi kadang-kadang nampak macam fakta. Bila kita cek hukum-hukum tu semua bahaya. Lebih baiklah kita pergi tanya dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kita dengan jawatan agama kalau kita tak pasti. Jangan kita Google sebarang-sebarang tentang ilmu-ilmu hukum hakam ni. Sebab ini melibatkan akidah sebagaimana yang disebutkan oleh Sahibul Samah tadi. So jadi memang betul banyak info. Tapi info tu yang kita nak share, yang kita nak kongsikan dalam sosial, biarlah dia berinformasi. Okay? So elak daripada post ataupun berkongsi tentang perkara-perkara yang boleh membawa kepada fitnah dan boleh membawa kepada percanggahan kita ada bangsa kita sebut hina bangsa orang lain yang boleh menyebabkan masyarakat tu menjadi bertelagah. Sebab media sosial ni silent killer tau sebenarnya. Dia silent killer. Ada setengah orang yang membacanya menjadi satu trigger kepada orang yang punya isu-isu kesihatan mental. Okay. So next, J. Tadi BI ni J. Kena jelas dengan maklumat yang kita kongsikan. So J itu adalah untuk jelas. Okey, adik-adik semua adalah golongan bijak pandai, golongan yang terdidik yang saya sebutkan tadi. Jadi kongsikan berdasarkan fakta dan jangan berdasarkan auta macam saya cakap tadi. Okey, elak dari berkongsi perkara yang boleh mencemarkan nama baik agama. Macam yang kita tengok video yang tular semalam yang kena tumbuk tu. Dia bercakap pun akhirnya dikeluarkan statement minta maaf. Dia kata dia tidak bermaksud. Tapi kau dah post. Kau dah post. Jadi kan itu bukan sahaja mental koyak, tapi dia punya mulut pun semua hidung dia jadi koyak. Dan nasib tak baik kena gari pergi masuklah tidurlah satu malam check in kan. So hati-hati hati-hati. So perkara yang kita nak kongsi tu kita mestilah jelas kita ada maklumat yang tepat. Kita pastikan itu adalah kepakaran kita. Kalau adik-adik di hadapan saya ni semua mahir tentang agama, boleh je kongsikan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, tapi kena ada kod bawah tu. Rujukan daripada mana. Tunjukkan yang you all ni adalah golongan yang berilmu okay. Jadi orang baca pun dia akan lebih confident dan orang akan check betul ke ni apa yang dia cakap ni okay. So next, yang last sekali, A adalah aktif membaca. Ada tak anak-anak yang kat sini yang
tak pernah baca buku pun. Tak pernah baca buku tapi dia baca yang dalam media sosial. Media sosial. Boleh baca je, tarik. Jari ni bukan dah memang orang kata tak ada jari susah lah sekarang. Kalau dulu kita kena bersuara, tak ada suara susah. Sekarang tak payah bercakap. Jari je jari yang mainkan peranan. So gunakan jari ni sebaik mungkin untuk baca, dapatkan ilmu-ilmu yang berfaedah. So jadi belum habis lagi saya cakap bijak tadi, BIJAK. Yang K ni berbalik kepada adab, iaitu keteguhan peribadi dan sensitiviti. Jadi gunakan perkataan yang baik, jangan guna perkataan yang kasar untuk kongsikan apa yang adik semua nak bagi tahu. Jaga-jaga dengan media sosial sebab jaga adab. Adab ni banyak, luas ni. Macam Ustaz dia cakap tadi, saya bersama kita ada share. Adab ni sangat luas. So adab menggunakan media sosial ni pun juga sangat luas. Basicnya adalah gunakan perkataan yang molek-molek je. Perkataan yang boleh melambangkan bahawa adik-adik semua adalah orang yang berilmu. Akhir sekali, last, yang sangat orang sekarang lupa, ada etika atau undang-undang tau di Maya ni. Okey, kalau saya suka sebut TikTok ni sebab saya baru je buka akaun TikTok kan. TikTok ni sekarang dia kalau kita keluarkan gambar atau video-video yang macam sensitif sikit, dia akan automatically di-block. Dia akan tulis kat situ sensitive content. Kadang-kadang kita tak tahu pun. Macam contoh, ada satu hari itu saya tengok, kenapa saya suka tengok video kambing tu. Saya suka sangat tengok sebab benda tu menggalakkan saya punya serotonin keluar, saya punya dopamin keluar. Tahu tu apa? Apalah yang Dr. Aspa abang cakap pasal serotonin, dopamin. Itu adalah hormon kegembiraan. Jadi saya tak suka tengok cerita sedih-sedih yang menangis-nangis ni. Kita dah cukup stres ni pergi kerja ni kan, menghadap masalah orang. Jadi saya balik rumah, saya suka tengok cerita-cerita P. Ramlee yang boleh kita ketawa tau. So adik-adik semua tak perlu tengok wayang pun sekarang ni. Gelak-gelak, ketawa-ketawa dah boleh kita jadi happy. So galakkan hormon serotonin, dopamin untuk keluar. Keluar bila kita gelak, kita ketawa, sebab kita kaunseling ni ada terapi ketawa. Itu nanti kita belajar kemudian terapi ketawa tu. So jadi hati-hati untuk sensitif konten tadi. Memang di TikTok banyak sebenarnya kalau kita kongsi, bukan sahaja nak kata dia cerita tentang artis, tidak. Dia bukan cerita pasal orang nak share kosmetik ke alat-alat kesihatan, tidak. Tapi saya suka kat situ saya tengok kehidupan. Ada satu kali tu dia cerita pasal kambing tadi ni. Saya kata kenapa dah macam tak keluar lagi dah ni dia punya ni, sebab saya follower dia. Jadi bila dia live, dia memang akan cakap invite kita tengok live dia tau. So macam dah lama tak nampak. Rupanya dia macam satu kesalahan rupanya, seolah-olah macam dia mendera kambing, mendera binatang. So dia pakaikan baju, dia dokong-dokong macam dia masukkan dalam kandang tu, semua automatically TikTok dia block. Kadang-kadang video masak, kalau ternampak pisau pun dia block. Automatic. So ambil masa katanya dalam seminggu lah untuk dia bagi balik. So itu kena tengok. Ada orang dia tak perasan dia masukkan konten-konten yang memang sensitif. Jadi itu sama-samalah kita kena perhatikan. Jadi adik-adik jangan jadi penjenayah cyber dia bukan penjenayah masuk penjara je ni. Cyber pun boleh jadi penjenayah sekarang. Tak payah cakap, tak perlu cakap, tak perlu tembak orang, tak perlu ada senjata, you all dah boleh masuk penjara. Okey, saya rasa saya menjawab soalan itu. Terima kasih Doktor. Berkaitan dengan peranan adik-adik saya hari ini dalam mereka menggunakan media sosial, mereka sebaik mungkin, kita semualah insya-Allah, agar kita tidak eksploitasi apa yang kita nak kongsikan dekat media sosial. Dalam masa yang sama kita sibuk nak mencari populariti dan sebagainya, insya-Allah. Dan kita nak bersama dengan Dr. Husni. Tadi Dr. Husni sebut berkaitan dengan lambakan macam-macam perkara kan. Dr. Asparala pun dah sebut ada macam-macam aspek, yang masak, yang jahit, yang solek, yang binatang pun ada, pelbagai aspek yang ada di media sosial ini. Jadi hari ini bagaimana kalau kita nak sebut tentang ada orang awam gemar ataupun memilih pendekatan menggunakan media sosial untuk dapatkan ilmu. Kita pasti ada banyak ilmu yang boleh kita dapatkan di media sosial ini. Cumanya bagaimana kita nak tapis ilmu yang bagaimana yang boleh kita pilih agar satu, kita tak terlalu ekstrim, kita tidak terlalu taksub dengan satu-satu pihak, dan kita juga tak nak terlalu keras, dan kita juga tak nak terlalu bermudah-mudah
bila sebut tentang ilmu, kita bimbang kalau ianya melibatkan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu akidah kita ini, akhirnya kita bimbang ianya terlalu mudah kita ambil, dan kita risau juga kalau terlalu taksub sehingga mencetuskan satu ekstrim kan di khalayak umum masyarakat kita hari ini. Macam mana pendekatan dan pegangan yang boleh dibuat terutamanya oleh anak muda kita hari inilah dalam mencari ilmu, nak bezakan yang benar dengan salah tu satu perkara, bagaimana agar kita berada wasatiyah itulah tadi. Dr. Husni, silakan. Terima kasih Tuan Haji Faiz. Jadi itulah kita kena sedarlah bila lambakan berlaku ni, benda ni kita diasak di segenap penjuru kan. Sekarang ni hatta kadang dalam toilet pun kita bersendirian pun kita masih lagi boleh diasak dengan lambakan maklumat kan. Terutamanya kalau ada yang bawa masuk telefon dalam toilet kan. Kita mungkin dekat sebelah cubicle sebelah, dengar sebelah pula ada lagu. Kan. Jadi satunya ialah saya suka bila dengar tadi awal-awal tadi Datuk Abang Faisal ada sebut tadi ialah dalam bahasa Melayu kan, Arab dia tu ada hadis tu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maksudnya antara kebaikan Islamnya seseorang itu apabila dia meninggalkan perkara yang tak berkenaan dengannya. Tapi apa perkara yang berkenaan dengannya? Jadi itu yang berbalik kepada pendekatan atau bagaimana kita nak tapis ilmu yang kita dapat. Bukan semua yang kita dapat dalam media sosial tu ilmu. Banyaknya maklumat. Betul. Dan kita tak boleh kelirukan maklumat dengan ilmu. Sebab ilmu ni sifat dalam manusia, diri manusia tu, yang di luar sana tu hanya maklumat sahaja. Dan apa yang kita faham tu dan tak semuanya menjadi ilmu. Jadi salah satu pendekatan akidah bila sekali lagi bila Datuk Faisal sebut tadi tentang bagaimana kita mesti pertahankan akidah kita ni. Kenapa? Kan kita next thing, sebab ramai yang bila dia ekstrim, bila dia post benda-benda yang menghina agama ni, kita tanya balik dia sebenarnya dia tak tahu pun apa dia buat tu. Betul? Kan? Sebab dia tak tahu sebenarnya hakikat diri dia sebagai seorang manusia tu, insan. Kenapa dia dilahirkan di dunia? Kenapa? Apa sebenarnya tujuan dia hidup di dunia? Dan lepas dia mati besok, nanti dia akan ke mana? Kan? Dia tak tahu benda-benda macam ni. Dia hanya dia tak tahu diri dia, dia tak kenal diri dia. Jadi apa yang orang lain buat dia hanya mengikut saja. Dalam Al-Quran pun sebut bal aktsarun nas hum la ya'lamun. Kebanyakan manusia, majoriti manusia dia tak tahu. Kan? Jadi bila begitu dalam bahasa orang putihnya monkey see monkey do. Bila dia tengok orang ni post popular, dia dapat sambutan apa benda, baik aku buat juga. Itu yang viral tu. Itu yang viral tu. Dia viral tu pun dia menyebar, dia mengikut sifat. Dia pun tak tahu apa yang dia viralkan. Dia tak tahu apa yang dia viralkan. Tahu bila dah kena soal, dah kena soal siasat dengan polis, barulah mengaku sebenarnya saya tak tahu, saya tak maksud kan. Macam tu tak supaya lain sebut dia tak maksud. Dia salah ni. Dia tahu benda tu salah. Jadi bila kata nak pertahankan akidah tu, apa dia kerangka yang akidah yang tu? Bila kita sebut ni negeri Johor ni salah satu benteng Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Ahli Sunnah Jamaah tu dia punya mazhab akidah dia tu Syairah Maturidiyah. Jadi saya suka sebut apa yang salah satu yang Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas, salah satu jasa beliau ialah beliau memperkenalkan semula satu teks matan penting akidah di alam Melayu ni yang dipanggil Aqidah An-Nasafiyah oleh Imam Abu Hafs Omar Najmuddin An-Nasafi, yang dalam tu dia menyediakan kita bagaimana kita nak tahu satu tu ilmu kan. Bagaimana, sebab dia kata sebab agama Islam ni lebih khusus lagi pegangan akidah ni, dia bukan ikutan saja, bukan macam yang tadi tu dia tengok orang lain buat dia pun buat kan. Jadi dia hanya ikutan saja. Tetapi agama Islam ni dia berdasarkan ilmu. Bagaimana kita tahu Al-Quran yang kita dapat hari ni, yang kita baca, yang kita taranum hari ni yang kita tilawahkan ni ialah Al-Quran yang sama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kita tahu solat yang kita solat hari ni kan sama dengan yang solat kan ada setengah orang kata ni
sifat solat Nabi. Padahal solat ni masa kita kecil-kecil kita pun ikut-ikut juga. Tapi orang yang kita ikut tu pun dia ikut imam, kemudian dia ikut alim ulama, kemudian dia adalah dia punya sanad dia tu sampai tabi'in, sahabat kan. Dan kembali kepada hadis Nabi itu, sallu kama raaitumuni usolli kan. Jadi benda tu kita tak belajar direct daripada hadis tu, tapi kita ikut ulama dan kita ikut jamaah orang Islam. Jadi dan apa yang penting bagi kita untuk menyaring ilmu yang disebutkan Imam Nasafi itu, salah satu perkara awal yang disebutkan itu haqaiqul asya' thabitatun wa ilmu biha mutahaqqiqun. Dia kata segala sesuatu tu dia telah sabit dan ilmu mengenainya boleh ditentusahkan, boleh ditahqiqkan. Ini satu kerangka yang penting bagi kita, sebab dia maksudnya perkara yang ilmu ialah benda yang kita boleh tentusahkan. Jadi kalau itu dia punya lawan dia, kalau benda tu tak boleh disahkan, bolehkah kita kira dia sebagai ilmu? Bolehkah kita kira dia sebagai ilmu? Segala benda lah yang kita dapat daripada Facebook tu, benda yang orang kongsi share kan, kita tak boleh verify, kita tak boleh tentusahkan, kita tak boleh tahqiqkan. Bolehkah kita ambil dia sebagai ilmu? Sebab Imam Ghazali kata dalam Ayyuhal Walad, Imam Ghazali sebutkan, dia kata al-ilm bila amal junun wal amal bila ilm lam yakun. Ilmu tanpa amal satu kegilaan. Tetapi amal tanpa ilmu menjadi satu yang sia-sia. Jadi kalau kita tak faham benda tu, kita tak faham dia, dan kita tak boleh tentusahkan betul ke dia ni kahwin dengan dia ni kan? Ataupun betul ke dia ni sudah jatuh takhta, ataupun betul ke ada satu peperangan yang sedang berlaku kan. Jadi kalau kita tak boleh tentusahkan, kita tak ada kapasiti untuk tentusahkan. Jadi itu bukan ilmu bagi kita, dan kita kena letakkan diri kita sewajarnya dengan hakikat yang sedemikian lah. Jadi itulah sedikit yang boleh saya kongsikan. Dan satu lagi tu, bila kita sebut pendekatan yang kita boleh gunakan tu ialah untuk menentusahkan ilmu tu, ini khazanah yang kita ada dalam Islam. Saya cuma perkenalkan saja dah apa yang disebut sebagai al-bahath wal munazarah. So research dengan dialectic approach. Maksudnya bila kita sampai ke universiti ni, benda yang paling penting yang menjadi makanan kita semua ni research kan. Research tu dia ada kaedah-kaedah dia. Jadi bagi kita yang dah sampai ke peringkat universiti ni, setakat dengar-dengar saja tu kita boleh dengar, tapi untuk pegang dia sebagai ilmu tu kita kena do research dahulu. Benda itu di research tu dia adalah gabungan daripada research. Benda tu dah ada. Kita kena tentusahkan, selidik kebenaran di sebaliknya tu. Dan ini satu disiplin ilmu yang penting, yang mana diperkenalkan oleh salah seorang daripada ulama kita yang besar, Tashku Burazadi, Syamsuddin As-Samarkandi, kemudian disyarahkan oleh Tashku Burazadi pada abad ke-13 ataupun 14, dan ialah sebagai satu perkenalan lah kepada anak-anak muda kita, bahawa kita dalam Islam ni kita ada satu tradisi untuk menentusahkan kebenaran, dan agama kita ni sebagai satu agama yang berasaskan ilmu, dan ada jalan-jalan untuk menentukan sesuatu kebenaran atau kepalsuan. Jadi itu saja yang saya boleh sumbangkanlah untuk forum kita ni. Terima kasih Dr. Husni untuk respon kepada persoalan kita. Saya suka apa yang Dr. Husni sebut tadi berkaitan dengan nak kita bezakan ilmu dan juga maklumat yang kita dapat hari ini di media sosial itu, dan adik-adik semualah, saya sendiri pun kita kena buat research. Maklumat tu terlalu banyak, kita tak tahu apa perlu yang kita ambil dan kita saring, maka kena rasa bukan search lagi dah, dia kena gali betul sebab banyak sangat benda nak kena cari. Jadi insyaAllah saya harap saya dan juga adik-adik saya hari ini yang dapat mengikuti forum Cara Adil ini tak jemulah untuk mencari ilmu dan juga maklumat-maklumat yang sangat bermanfaat.
di media sosial, alat yang kita ada hari ini. Datuk, kita sedikit huraian dan juga kesimpulan lah berkaitan dengan tajuk kita hari ini, media sosial, generasi muda dan kerangka Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, isu dan cabaran abad ke-21 kita hari ini, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, saya nak mengambil beberapa petikan daripada kata-kata Imam Syafi'i, terutama kalau kita bercakap tentang apa namanya, adab ya. Kadang-kadang kita ni orang yang berilmu tapi tak ada adab. Ya. Ini ada masalah juga kalau begini. Ya. Satu ketika mana Imam Syafi'i sedang mengajar, tiba-tiba datang seorang Arab Badui untuk berjumpa dengan beliau. Dan ketika itu bila berjumpa dengan Arab Badui itu, Imam Syafi'i memeluk kawan itu Badui tadi itu, Arab Badui. Lalu anak murid yang melihat ni dia terkejut. Kenapa Arab Badui yang kotor, yang busuk itu dipeluk oleh Imam Syafi'i? Ya. Lalu selepas balik Badui ini, lalu bertanyalah anak murid kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i menjawab, sebenarnya dia adalah antara guru aku. Guru aku. Apa sebabnya menjadi guru tu? Boleh sikit masuk ya? Boleh. Okey. Ketika mana Imam Syafi'i hendak membuat kitab dalam bab fiqh, dan dia macam ada sedikit muskil macam mana nak membezakan antara anjing yang cukup umur dengan yang tak cukup umur. Ya. Lalu dia macam tak dapat nak berikan satu keputusan. Lalu akhirnya dia teringat bahawa Arab Badui ini dia ada membela anjing yang mengawal binatang-binatangnya. Lalu dia berjumpa Badui ini dan bertanya tentang anjing, macam nak bezakan anjing yang dah cukup umur dengan belum cukup umur. Kalau tanya tuan-tuan perempuan boleh jawab tak agak-agak? Orang betul jawab. Saya pun boleh jawab, tapi saya baca tu saya tahulah. Bila saya baca petikan tu saya tahu. Rupanya Badui ini menerangkan kepada Imam Syafi'i bahawa anjing yang dah cukup umur, kalau dia nak kencing, dia akan angkat sebelah kaki dia. Kalau anjing yang tak cukup umur, dia tak akan angkat kaki, dia akan terus cangkung aja, Prof. Itu bahasa kampung lah. Jadi kalau tuan-tuan nampak anjing nanti, tu tengok. Kalau angkat kaki tu, dah cukup umur lah tu. Itu daripada Badui. Sebab tu, tengok dia macam mana Imam Syafi'i, dia amat menghormati orang yang, walaupun macam mana orang, dia tetap hormati orang. Tengok. Nampak tak? Kita kadang-kadang ni kita pandang orang pula. Tengok hormat orang, tengok orang, tak boleh gitu. Tengok. Itu adab. Tengok tu, adab. Itu yang Syafi'i. Beberapa petikan yang saya sempat tadi lihat dalam Imam Syafi'i yang menyebutkan bahawa dia kata apa, saya tertarik dengan aku mampu berhujah dengan 10 orang yang berilmu. Tapi aku pasti kalah dengan seorang yang jahil. Kerana apa? Kerana orang jahil tu tidak pernah faham apa itu landasan ilmu. Sebab tu dalam kita media ni, doktor, saya percaya, saya yakin. Macam tu sebutlah, kalau orang yang jahil ni, dia kan bantai semacamnya, tak ada kira. Lepas tu kita jangan jawab pun, kita diam saja. Diam lebih selamat. Dan diam lebih selamat sebenarnya. Satu, ni kata-kata sedikit. Berapa ramai manusia lalai di luar sana, sedangkan kain kafan sedang menunggu kamu. Kain kafan sedang ditenun. Tengok, itu satu peringatan kepada kita. Mati pasti. Ya? Serunya, jadikan akhirat di hati kamu, dunia di tanganmu, dan kematian di hujung kelopak matamu. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita dapat ikut barang siapa yang hendakkan hidupnya mati dalam keadaan husnul khatimah, hendaklah ia bersangka baik dengan sesiapa pun. Mudah-mudahan Allah berikan kita, mati kita, penghujung hidup kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu alam. Saya terima kasih kembali kepada saya bersama Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Faisal Muhammad, Timbalan Mufti Johor, Jabatan Mufti Johor, untuk kesimpulan, dan kita nak minta Dr. Asfal Laila sedikit perkongsian berkaitan kesimpulan kita hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah nak habis Nak habis dah kita. Kesimpulan dah sekarang. Okey, macam belum puas dapat cakap dengan adik-adik ni semua. Nanti kita jumpa lagi di tempat lain di lain pula saluran. Okey, so kata-kata terakhir lah dia bagi masa 5 minit, tapi saya bagi 2 minit je lah Okey. Adik-adik semua ni merupakan generasi yang akan memimpin negara. So macam mana yang Datuk beritahu tadi, so adab memang sangat kena jaga, adab, akhlak. Bijak pun kalau tak ada adab, tak ada akhlak pun tak guna juga, tak pergi ke mana. So ingatan daripada saya lah untuk adik-adik bawa balik,
kongsi tak ada masalah, tapi kongsilah perkara-perkara yang berfaedah. Jangan kongsi perkara-perkara yang sensitif. Sebagai seorang kaunselor, saya di sinilah suka nak mengingatkan, kadang-kadang apa yang kita kongsi tu menjadi trigger kepada orang lain dan boleh menyebabkan orang tu akan mendapat simptom-simptom kesihatan mental, contohnya anxiety, depression. Apa yang kita share tu menjadi trigger kepada mereka. Kalau nak kongsi kebelakangan ni, kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, ada yang kongsi macam mana cara orang bunuh diri. Dia share macam mana orang terjun bangunan, dia ambil gambar. Macam saya kata tadi, seronok kan aku nak post ni video aku ambil gambar orang daripada bangunan nak terjun. Itu menjadi memberi idea kepada orang yang mempunyai idea untuk membunuh diri, commit suicide. So jangan postlah benda-benda yang macam tu. Kadang kita rasa seronok, tapi benda tu tak bagus untuk orang lain. Itu bukan satu perkembangan yang sihat. So jangan jadi penyebar, orang panggil apa fitnah, jangan menjadi penyebar kepada perkara-perkara yang sebegini rupa. Okey, contoh satu lagi saya nak ingatkan, mungkin diri saya juga, kalau nak kongsi makan tu hati-hatilah, sebab dia boleh menjadi trigger juga kepada orang lain. So kita kena ingat adik-adik semua, adik-adik ni nanti akan keluar ni. Apa yang kita kongsi sekarang ni akan menjadi orang kata kenangan ataupun menjadi bahan untuk masa depan kita. Sekarang ni majikan, kalau kita tengok kita nak hantar resume ni, dia akan tanya apa kita punya akaun media sosial. Kalau macam saya zaman kita dulu lah kan, Friendster, ada Facebook, sekarang dia akan minta. So tolong adik-adik semua jangan letak nama, mak dah bagi nama sedap ni, Muhammad Mustaqim Amirul bin panjang ni. Tiba-tiba dia tulis kat situ kera kontut ke, kera kontut, macam tu contoh. Tapi ada mak ayah dah bagi nama betul ni. So nanti majikan akan nampak apalah si kera kontut ni buat dekat dalam dia punya media sosial. Dia share apa. Dari situ sahaja sudah memberi satu perception kepada majikan, sama ada you all ni okey ke tak okey ni. Kenapa dia nak kongsi nama dia macam gini ni. Itu dah bagi satu perception yang tidak menarik kepada majikan. So adik-adik nak keluar ni nanti, saya pasti memang semua orang ada cita-cita nak kerja apa. So jadi sebelum saya akhiri, saya nak tinggalkan adik-adik semua ni dengan sedikit kata-kata, walaupun mungkin kalau mana yang elok adik simpan lah, kalau tak jadikan kenangan saja. So jadilah seorang yang reaktif. Jangan jadi seorang yang reaktif, jadilah seorang yang proaktif di media sosial. Nanti cari apa beza reaktif dengan proaktif tu. Okey? Cuba cadangkan solusi daripada masalah, bukan cari masalah tanpa solusi. Suka letak masalah kat situ, kat dalam Facebook. Buat berperang-perang, perbalahan dalam Facebook. Dan akhir sekali, tinggikan sifat rasional dan rendahkan emosi. Emosi sangat bahaya. So bila kita rasional, kita akan bantu untuk rendahkan emosi kita. Barulah kita boleh berfikir sebelum bertindak. Bukan bertindak tanpa berfikir. Wallahu alam. Terima kasih banyak diucapkan kepada yang berusaha, Dr. Aspalaila Abdullah, Timbalan Ketua Pegawai Psikologi Pusat Kaunseling UTHM. Dan yang terakhir sikit kesimpulan daripada Dr. Husni untuk bicara kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Faiz. Jadi bagi kesimpulannya saya simpulkanlah daripada awal sehingga akhir apa yang saya sebut tadi itu, media sosial ni ialah alat. Dan sebagai alat tu seperti mana yang disebutkan tadi kan, ianya laksana sebilah pisau lah. Kalau dia digunakan oleh orang yang baik, maka dia akan jadi baik. Kalau digunakan oleh orang yang salah, secara salah, maka dia akan menjadi sesuatu yang buruk. Jadi apa yang penting bagi kita ni, setiap daripada kita ni untuk lengkapkan diri kita dengan ilmu, mengaji dan gunakan alat tu untuk menerima ilmu, mencari kawan-kawan yang baik, yang guru-guru yang baik. Bagi saya sendiri pun, saya kenal dengan guru-guru saya, mentor-mentor saya pun melalui media sosial kan. Tapi dia kena ada ilmu lah, dia kena hikmah dekat situ untuk mencari mana yang, untuk memisahkan mana yang benar, mana yang palsu kan. Dan laksana media ni, laksana wapasa dia, macam saya suka bila Dr. Aspalaila sebut tadi itu,
naikkan rationality dan kurangkan emosi kan. Sebab kita dalam pasar kita kena guna akal fikiran kita kena tahulah kenapa kita ada dalam pasar, kita nak beli apa yang kita nak dapatkan. Bila kita dah dapatkan, balik kan, dah maghrib balik. Sebab kalau kita emosi saja, kita tengok dalam pasar tu ramai orang emosi kan. Dia kata jual kambing, terjerit-jerit dia. Terjerit-jerit semua tu emosi kan. Belilah kan. Jadi begitulah, kita pun kena kontrol emosi kita. Bila kita tak kontrol, kita tak kawal emosi kita, kita mudah dikawal oleh orang mereka ni. Dah lah kita beli apa-apa, kita balik rumah, apa yang aku beli ni, duit pun dah habis. Dan benda tu pun bukan apa yang kita nak kan. Tapi sebab kita dah terlalu terikut emosi kan, apa yang kita ikut emosi tu. Jadi itulah sebanyak kesimpulan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga diucapkan berusaha Dr. Muhammad Husni Muhammad Amin, Pegawai Pendidikan dan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saya suka yang Dr. sebut tadi berkaitan dengan pasar kan. Jarang lah saya tak tahu, tak lagi pasar, tak lagi juga jarang jumpa yang ayam tak adalah, memang kuatlah bunyi dia kan. Tapi tak tahu kalau sekarang mungkin sebab mahal, slow slow sikit bunyi dia. Takut tak laku itulah dia. Apapun, terima kasih banyak kepada ketiga-tiga orang panel kita untuk diskusi yang sangat menarik. Banyak ilmu, banyak manfaat yang boleh kita dapatkan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Sahibul Samaha Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Faisal Muhammad, Timbalan Mufti Johor, Jabatan Mufti Johor, juga Yang Berusaha Dr. Asfallah Abdullah, Timbalan Ketua Pegawai Psikologi Pusat Kaunseling UTHM, dan juga Yang Berusaha Dr. Muhammad Husni Muhammad Amin, Pegawai Pendidikan dan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar IKIM. Terima kasih banyak untuk kesemua panel kita hari ini untuk kita bicarakan satu tajuk yang sangat menarik, media sosial generasi muda dan kerangka Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, isu dan cabaran abad ke-21. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Adik-adik saya harap tak jemu, ada dapat ilmu, ada. Kami doakan dan saya harap sangat-sangat agar sebarang ilmu, sebarang informasi dan juga maklumat yang didapatkan dekat sini boleh sebar-sebarkan. Apapun, terima kasih banyak kepada semua yang bersama-sama dengan kita kali ini. Terima kasih juga yang menonton dekat Facebook dan juga YouTube channel kami. Semoga bermanfaat dan sebar-sebar luaskan manfaat ini kepada ramai lagi khalayak, InsyaAllah. Terima kasih kepada semua dan terus dengarkan Radio IKIM pastinya. Saya Faiz Haji Osman, mohon maaf atas sebarang kekurangan bersiaran untuk Forum Bicara Ad-Din. Ada kesempatan kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Bicara Ad-Din dibawakan kepada anda oleh IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Inspirasi Euforia Islami, semuanya di IKIM. Untuk anak-anak, jadi farma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Ada harta pun kena tinggal, ada rumah pun tak tahu dapat kat siapa, ada kereta pun tak siapa pula lah yang akan dapat lepas kita meninggal. Tetapi ada harta yang boleh tolong kita dan ada harta yang boleh dibawa ke sana nanti. Apa jalannya? Jalannya ialah berwakaf. Kalau gitu apa lagi tuan-tuan? Jom kita berwakaf. ASNB akan membantu anda menguruskan wakaf anda dengan sempurna. Jom berwakaf. Daripada saya, Ustaz Kazim Ilyas. Drama Nur Hikmah episod Rajo. Manalah Mak ada duit sebanyak 30,000 tu, Man. Mak kenalah tolong Man. Sebab Man nak guna duit tu nak beli rumah. Man tahu Mak ada duit. Mak sengaja kan tak nak bagi kat Man. Mak dah habis duit dah, Man, buat majlis perkahwinan kau tu. Duit yang ada ni pun Mak dah guna dah buat hantaran, buat majlis pertunangan, buat majlis perkahwinan kau dengan Suhada tu.
dapat dah wang 30,000 tu dari mak? Tak dapat lah, Su. Mak kata duit tu dah habis. Belanja dalam majlis perkahwinan kita hari tu. Alah, habis tu macam mana dengan rancangan kita, bang? Nak beli rumah teras setingkat tu. Dah tak ada duit, Su. Apa yang kita rancang dah tak ada makna lagi dah. Ni yang Su tak suka dengan sikap abang ni. Mudah sangat mengalah lah dengan mak abang tu. Su, ada perancangan lain ke? Aiman, engkau datang seorang aja. Mana Suhada dengan anak-anak? Ada dekat rumah. Kenapa kamu tak bawa mereka datang rumah mak ni? Man datang ni, Mak, nak bagi tahu Mak. Man dan Suhada nak pindah jauh dari rumah ni, Mak. Kenapa pula, Man? Kamu berkecil hati dengan mak sebab mak tak bagi pinjam duit 30,000 tu? Cakap banyak pun tak guna, Mak. Dah Mak tak nak bagi, takkan Mak nak paksa. Man, kalau Man pindah jauh rumah dari rumah mak ni, tak dapatlah mak nak tengok cucu-cucu mak, Man. Si Ayah dengan Sarah tu. Apa hal semua ni, Su? Kamu berdua nak ugut mak sebab nakkan duit 30,000 tu? Mak ni orang tua, Su. Kamu berdua ni seolah-olah nak memisahkan mak dengan cucu-cucu mak. Su dengan Abang Man nak hidup berdikari, Mak. Sebab tu kami dah bincang nak beli rumah. Tak kisahlah besar ke, kecil ke, asal ada rumah sendiri. Bukan macam tu cara nak kumpul harta, nak cari duit, Su. Mak ni macam-macam. Kalau tak, mana boleh mak nak menanggung perkahwinan kamu dengan Lokman tu. Betul ke cerita mak ni? Semua perbelanjaan majlis perkahwinan kami, mak yang tanggung. Kenapa pula mak nak berbohong dengan kamu, Su? Mak memang dah tak ada duit simpanan lagi. Nak bagi 30,000 untuk kamu sebagaimana yang kamu minta tu. Mak sekarang ni duit pencen mak setiap bulan untuk sara diri mak aja. Mak tak tanyakan pada Abang Man mana duit gajinya setiap bulan tu? Tak naklah mak tanya. Mak fikir dengan diploma yang ada dalam tangannya tu, Lokman boleh guna akal. Buat sebarang keputusan untuk diri dia. Ini tak. Mak rasa pelik perangai Man tu. Masa Abang Lokman jumpa keluarga Su tu dulu, Abang Man kata dia kerja di syarikat minyak dekat Pulau Indah. Pernah ke kau siasat tempat kerja dia sebelum korang berkahwin dulu? Tak, Mak. Tak pernah orang macam tu. Lagipun waktu kami sedang bercinta, Abang Lokman pandai pula mengayat ayat-ayat manisnya tu. Su percaya habis dengan abang. Mak pun silap, Su. Mak ingatkan bila dah ada diploma, Lokman tu bijaklah berfikir dan dapat menyara diri sendiri. Rupa-rupanya sangkaan mak tu silap. Nanti pulang, biar Su tanya pada Abang Man. Kalau kamu bertanya tu, biarlah betul caranya. Lokman tu macam mana buruk perangainya pun, dia tetap suami kamu. Tambahan pula, kau dengan dia ni dah ada 2 orang anak. Ada pendapatan ni, biarlah Su pulang dulu, Mak. Bising pula Abang Man kalau dia balik, Su tak dekat rumah. Apa yang Mak cerita bila Su jumpa dia tadi? Mak rasa sedih, bang. Sebab kita nak berpindah rumah. Tak dapat lagi lah dia jumpa dengan cucu-cucu dia tu. Kalau Mak tak nak hilang cucu-cucu dia tu, bagi je lah duit 30,000 yang abang minta hari tu. Tapi kan, bila Su dengar cerita Mak tu, rasa sedih pun ada. Sedih apa pula? Yelah, maksud Su, wang yang dikumpulkan untuk hari tua dia habis digunakan untuk belanja majlis anak lelakinya. Terpaksa Mak gunakan pendapatan wang pencen tu setiap bulan. Mak tu memang pandai berlakon depan Su. Tak payahlah percaya cakap Mak tu. Lagipun Mak tu memang ada duit simpan dia tu. Sengaja tak nak tolong abang. Tu duit Mak, bang. Sama ada nak bagi ataupun tak,
Itu duit dia. Lagipun kalau mak bagi semua duit simpanan hari tua dia, kalau dia sakit macam mana? Itu cerita masa depan, Su. Kalau nak cerita masa depan, tunggulah masa sampai tu nanti. Sekarang ni, kita perlukan duit. Ni, Su nak tanya ni. Betul ke abang gunakan duit mak beli cincin merisik, cincin bertunang dan majlis kahwin kita, abang gunakan duit mak? Apa salahnya kalau mak nak tolong? Habis tu, duit hantaran Su sebanyak 12,000 yang keluarga Su serahkan pada abang tu, abang buat apa? Mak bukannya nak mengungkit, Man. Tapi perkara yang betul. Apa salahnya mak cerita pada Su? Dia pun sekarang isteri kamu kan? Man dengan Su nak pindah bawa anak-anak sekali, Mak. Nak mulakan hidup baru. Macam mana yang Su cakap hari tu kat Mak. Kami nak berdikari. Terpulanglah pada kamu berdua, Man. Mak ni harapkan kau janganlah pisah mak dengan cucu-cucu mak. Mak sayangkan mereka. Pisah apa pula, Mak? Kalau Mak rasa rindu dekat cucu-cucu Mak tu, datang je lah kat rumah Man. Assalamualaikum. Man? Assalamualaikum. Su. Mak kat luar ni. Kat luar rumah kamu ni. Bukalah pintu. Tadi dengar bunyi suara Man. Bunyi suara Su. Bunyi suara Alia dengan Sarah. Kenapalah pula tiba-tiba jadi senyap, jadi sunyi? Biarlah aku cuba lagi sekali. Mak pergi mana tadi? Mak ni rindukan cucu mak, si Alia dengan Sarah tu. Rol, mak rasa mak nak pergilah rumah Man. Mak nak pergi naik apa ke sana? Mak pergi naik bas saja ke sana. Ada tak Lokman dengan Suhada kat rumah tu? Masa mak datang kat rumah apartmen tempat diorang tinggal kat tingkat 10 tu, ada mak dengar suara Man dengan Su dengan anak-anak dia. Tapi bila mak bagi salam, sunyi sepi, senyap semua. Selain daripada tak dapat duit 30,000 dari mak tu, apa alasan lain Lokman dengan Suhada pindah rumah, Mak? Lokman tu mengajuk bawa keluar anak-anak dengan isteri dia dari rumah mak. Nak pindah jauh supaya mak ni tak dapat jumpa dengan cucu-cucu mak. Memanglah Lokman tu tak kenang budi. Dah mak keluarkan banyak belanja di majlis perkahwinan dia tu. Ini pula balasan dia. Mak tak sihat, terbatuk-batuk ni. Iya, Man. Waktu mak balik dari rumah tu, mak terkena hujan. Sebab itulah mak ni ada sesema sikit. Kenapalah mak tak telefon Hairul? Mak tak naklah susahkan kamu dengan anak-anak kamu, Hairul. Kamu kan selalu sibuk mengajar kat kolej antarabangsa tu. Bukan begitu, Mak. Kalau mak telefon Hairul, kata mak tak sihat, sudah tentu Hairul pulang. Sewaktu mak ke rumah Hairul tu, Lokman buka pintu tak? Kenapa mak diam? Tak apalah, Hairul. Adik kamu tu orang muda. Suka sangatlah ikut perasaannya. Mak tak jawab pun soalan Hairul tadi kan? Mak ni tak sukalah bising-bising, Hairul. Lagipun, mak tak suka kamu dengan Lokman tu bergaduh nanti. Mak ceritalah pada Hairul. Macam ni. Lokman tu langsung tak buka pintu. Mak sedih. Lokman buat mak macam tu. Kalau aku tak telefon kau, mak sakit di hospital ni, sudah tentu kau dengan Suhada tak pulang kan? Mak sakit apa, bang? Baru sekarang kau nak tanya mak sakit apa? Kau tahu tak, semasa pulang daripada rumah kau, mak terkena hujan. Mak demam sesama. Mak tak nak aku bawa ke klinik atau hospital. Aku pujuk ke klinik. Darah tinggi mak naik mengejut. Rupa-rupanya dah 2 hari mak tak makan ubat. Ubatnya dah habis katanya.
Aku dengan Su minta maaf bang. Kenapa nak minta maaf dengan aku? Tu, elok kau dengan Suhada minta maaf dekat mak. Siapa yang datang tu, Hairul? Mak ni mak.